Tawaran ini bertemakan prihatin, bersih dan stabil Malaysia Gemilang atau PN BEST, merangkumi 12 tunjang utama, 30 pendekatan dan 234 tawaran. Ia digubal dengan mengambil kira pandangan dan sentimen rakyat dalam perkara-perkara yang dianggap penting oleh mereka. Di peringkat awal penggubalan tawaran ini, saya telah pun memberikan mandat kepada jawatan kuasa tawaran supaya terlebih dahulu meneliti apakah keperluan utama rakyat yang mesti diberikan perhatian oleh kerajaan yang bakal dibentuk selepas pilihan raya umum nanti. Melalui kajian-kajian yang saya sendiri teliti, keperluan utama rakyat adalah tidak lain dan tidak bukan menyentuh tentang isu bread and butter, iaitu isu-isu ekonomi rakyat seperti kos sara hidup, pekerjaan, pendapatan, masalah inflasi, kenaikan harga barang dan lain-lain yang berkaitan dengannya. Ini perkara pokok yang mesti diberikan perhatian utama oleh Perikatan Nasional apabila mendapat mandat rakyat insya-Allah dalam pilihan raya umum ke-15 ini nanti. Mengenai kos sara hidup dan juga kenaikan harga barang, baru-baru ini saya diberitahu bukan saja harga ayam mahal, tetapi bekalan ayam dan telur pun tak mencukupi. Ayam dan telur ini merupakan sumber protein utama rakyat Malaysia. Dan kalau mereka tak mampu membeli ayam, maka ini akan menjejaskan keperluan rakyat yang paling asas, iaitu makanan dan protein. Jadi apa yang Kerajaan Perikatan Nasional akan buat jika diberikan mandat oleh rakyat? Jika diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mesyuarat kabinet pertama, Kerajaan Perikatan Nasional akan membincangkan secara cara untuk menangani masalah kos sara hidup rakyat yang kian meningkat akibat disebabkan oleh masalah inflasi dan kenaikan harga barang. Kita tahu kenaikan harga barang ini disebabkan oleh beberapa faktor, terutamanya termasuk gangguan bekalan dan juga kos bahan-bahan import yang tinggi. Dan jika bekalan tak mencukupi ataupun kos import meningkat, maka harga akan naik. Jadi untuk mengatasi isu kenaikan harga barang, kerajaan mesti melihat isu gangguan bekalan dan kos import dengan lebih serius, terutamanya sekali dalam keadaan nilai ringgit yang jatuh menjunam berbanding dengan mata wang utama dunia yang lain, terutamanya dolar Amerika Syarikat. Isu kekurangan tenaga kerja yang menjejaskan produktiviti dan mengganggu rantaian bekalan juga mesti diselesaikan segera. Baru-baru ini, ada kumpulan kontraktor kecil Bumiputera yang datang menemui saya mengadu masalah kekurangan tenaga kerja. Mereka kata mereka tak boleh ambil kontrak baru kerana tiada pekerja. Kalau ada pun kosnya agaknya mahal dan mereka tak mampu untuk membayarnya. Akhirnya mereka kehilangan kerja-kerja kontrak yang sepatutnya mereka boleh buat dan ini menjejaskan pendapatan mereka. Jika kita berjaya membentuk kerajaan pada 19 November nanti, kita akan ambil tindakan segera untuk menyelesaikan isu-isu yang menjejaskan pendapatan rakyat dan pemulihan ekonomi negara ini. Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian, negara kita mesti maju ke hadapan, terutamanya dalam bidang ekonomi. Justru Perikatan Nasional akan memberikan tumpuan segera
kepada usaha untuk memulihkan ekonomi secara menyeluruh dan mapan. Kita berhasrat untuk menjadikan Malaysia paksi ekonomi Asia Tenggara yang berteraskan industri masa hadapan dengan menyediakan tabung khas galakkan pelaburan berjumlah 5 bilion ringgit serta menggalakkan industri berteknologi tinggi bagi meningkatkan nilai tambah dan menyediakan pekerjaan berpendapatan tinggi khususnya tenaga kerja anak-anak muda kita. Bagi merancangkan proses pemulihan ekonomi negara, kita akan membangunkan perusahaan mikro, kecil dan sederhana (PMKS) yang berdaya saing sebagai pemacu utama pertumbuhan ekonomi. Antaranya ialah meneruskan program penjadualan ataupun penstrukturan semula pembiayaan atau moratorium secara bersasar bagi membantu PMKS yang terjejas ini. Selain itu, insentif khas skim prihatin PMKS akan disediakan untuk menggalakkan pendigitalan pengeluaran produk dan penghormatan serta latihan kemahiran. Sektor pertanian dan industri makanan juga akan dibangunkan dengan lebih rancak lagi untuk menjamin bekalan makanan yang mencukupi kepada rakyat pada harga yang munasabah. 6 hub mega pengeluaran makanan negara akan diwujudkan di kawasan-kawasan strategik dengan pelan penggunaan tanah yang komprehensif bagi tujuan pengeluaran, ketersediaan dan pengedaran makanan ke arah mencapai tahap sara diri negara. Selain itu, peruntukan berjumlah 1 bilion ringgit untuk dana Fund for Food akan disediakan bagi meningkatkan pengeluaran bekalan makanan negara dan menstabilkan harga makanan. Kita juga akan pastikan rakyat akan mendapat peluang-peluang pekerjaan, terutamanya dalam sektor berpendapatan tinggi. Perikatan Nasional menawarkan pewujudan 1 juta pekerjaan baru dalam bidang pendapatan tinggi dalam tempoh untuk beberapa tahun yang akan datang ini, insya-Allah. Ada orang tanya saya, bolehkah kita buat? Saya jawab, boleh. Kenapa? Karena kita ada pengalaman. Semasa saya menjadi Perdana Menteri, saya memfungsikan Majlis Pekerjaan Negara. Berapa lama saya jadi Perdana Menteri? Tak lama. Kita tetapkan sasaran untuk mewujudkan sejumlah 500. Ini ada naik kata lagi. Maaf. 500,000 peluang pekerjaan baru untuk tahun 2021. Alhamdulillah pada akhir tahun 2021 sebanyak 558,000 peluang pekerjaan telah berjaya diwujudkan, iaitu melebihi daripada sasaran asalnya. Saya percaya jika Perikatan Nasional diberikan mandat oleh rakyat, kita boleh buat dan kita akan buat dengan cara yang lebih baik lagi, insya-Allah. Itu persoalan mewujudkan peluang pekerjaan. Bagaimana pula untuk menyelamatkan pekerjaan? Mungkin ramai yang agak terlepas pandang. Semasa pandemik COVID-19 melanda negara, ramai rakyat yang hilang pekerjaan. Dan pada ketika itu saya katakan kita tak boleh biarkan perkara ini berlaku. Jadi Kerajaan Perikatan Nasional pada waktu itu menyediakan dana berjumlah 20.29 bilion ringgit dalam bentuk subsidi upah ataupun wage subsidy. Dan dana ini disalurkan pada majikan-majikan supaya mereka dapat terus membayar gaji pekerja dan mengekalkan pekerja walaupun perniagaan mereka terpaksa ditutup. Dengan inisiatif ini, kita telah berjaya
menyelamatkan lebih 163,000 syarikat dan 3 juta pekerjaan. Tepuk tangan lagi. Bayangkan, jika 3 juta pekerjaan ini hilang pekerjaan, apa jadi kepada mereka? Dan apa jadi pula kepada keluarga mereka? Bolehkah mereka menyara hidup keluarga mereka? Jika hilang sumber pendapatan, jawabnya tentu sekali sukar ataupun tidak boleh. Jadi dengan inisiatif subsidi upah yang dilaksanakan oleh Kerajaan Perikatan Nasional waktu itu, ratusan ribu syarikat mendapat manfaat, jutaan pekerjaan telah pun dapat kita selamatkan dan jutaan ahli keluarga ada makanan di atas meja mereka. Tepuk lagi kuat-kuat. Terima kasih saudara. Perikatan Nasional juga akan memberikan tumpuan kepada usaha-usaha untuk membantu rakyat yang susah. Ini kerana saya tahu ramai rakyat yang jatuh miskin. Ramai rakyat yang jatuh miskin akibat pandemik COVID-19. Dan sekarang ini sedang bergelut untuk bangkit dan hidup. Ini keutamaan nombor wahid ataupun nombor 1 saya, iaitu keutamaan Kerajaan Perikatan Nasional. Dalam tawaran Perikatan Nasional ini ada disebutkan mengenai pewujudan sebuah agensi tunggal yang akan berfungsi sebagai sebuah pusat sehenti, one-stop center, yang akan menyelaras pemberian pelbagai bentuk bantuan dan subsidi kepada rakyat. Setiap tahun, kerajaan memperuntukkan antara 50 sehingga 70 bilion ringgit dalam bentuk subsidi dan bantuan sosial. Tetapi penyaluran bantuan diurus oleh kementerian dan agensi yang berbeza-beza. Jadi dengan adanya sebuah agensi tunggal ini, data-data mengenai rakyat yang memerlukan bantuan akan dikumpulkan secara real time dan dimasukkan ke dalam satu pengkalan data yang tunggal supaya bantuan dapat disalurkan dengan kadar segera dan tidak ada seorang pun yang layak tertinggal daripada menerima bantuan ini. Kita juga akan terus memperkasa agenda pembasmian kemiskinan dan merapatkan jurang ekonomi antara kaum, kelas sosial dan wilayah. Terima kasih. Saya tak suruh tepuk pun tuan-tuan dah tepuk. Dan bagi nak membantu meringankan bebanan kos sara hidup kaki tangan awam yang berpendapatan rendah, Perikatan Nasional menawarkan kenaikan kadar allowance sara hidup kola penjawat awam sebanyak RM100 yang akan diselaras secara berkala. Ini tidak berubah dah bertahun-tahun. Kira kita akan naikkan tambahan RM100 buat permulaan ini. Kita juga tahu bahawa kesihatan ini ataupun penghematan kesihatan yang cekap dan kualiti dengan kos yang berpatutan juga menjadi keutamaan rakyat. Justru Perikatan Nasional akan memperkasakan kualiti penghematan kesihatan yang cekap dan mesra rakyat melalui kerangka dan sistem pengurusan kesihatan negara yang holistik, terutamanya dengan mengambil kira keperluan kesihatan warga emas sebagai persediaan ke arah negara menua ataupun aging nation ini. Selain itu, Kad Prihatin Nasional. Kad Prihatin Nasional akan diperkenalkan untuk memberikan akses perkhidmatan kesihatan terpilih secara percuma di klinik swasta dan di hospital kerajaan. Saudara sekalian, Perikatan Nasional juga akan memantapkan sistem pendidikan yang inklusif, yang dikatakan berdaya saing, yang bertaraf global. Dan ini termasuk menyediakan peruntukan khas penyelenggaraan sekolah sekurang-kurangnya sebanyak RM2.5 bilion setahun untuk tempoh 2023 dan 2025. Saudara dan saudari yang saya kasih sekalian, rakyat juga melihat
pembentukan sebuah kerajaan yang bersih, berintegriti dan bebas rasuah sebagai suatu perkara yang utama. Ini kerana negara kita pernah melalui beberapa episod hitam, penyelewengan, rasuah, betul? Salah guna kuasa yang melibatkan pimpinan utama kerajaan dulu. Ia memberikan kesan yang cukup besar kepada rakyat dan negara. Penyelewengan dana 1MDB misalnya dikatakan sebagai skandal keuangan terbesar di dunia yang telah pun mencela imej negara kita di persada antarabangsa. Ketika saya menjadi Perdana Menteri saudara-saudari, saya telah tubuhkan sebuah pasukan petugas khas untuk mendapat semula wang dan aset 1MDB yang dicuri, yang disorok di luar negara. Siapa yang sorok, saudara? Alhamdulillah, kita telah berjaya membawa pulang wang dan aset 1MDB bernilai 20 bilion ringgit. Tapi ini tidak bermakna kes 1MDB telah selesai. Sehingga sekarang ini kerajaan masih menanggung bayaran hutang 1MDB berjumlah 2 bilion ringgit setahun. Jadi saudara-saudari boleh bayangkan berapa banyak bantuan yang boleh kita salurkan kepada rakyat jika skandal ini tidak berlaku. Perikatan Nasional juga memandang berat isu integriti. Kerana itu semua calon Perikatan Nasional bukan saja membuat aku janji anti rasuah, tetapi mereka juga menjalani tapisan yang ketat. Jika mereka didapati ada kes jenayah sedang disiasat oleh SPRM ataupun sedang menghadapi pendakwaan di mahkamah atas kesalahan rasuah, mereka tidak dibenarkan bertanding. Jadi semua yang calon kita 171 orang yang bertanding sejak semalam bersih, sudah ditapis dan boleh menjadi calon parti Perikatan Nasional kita. Alhamdulillah. Ini satu standard ataupun benchmark yang ditetapkan oleh Perikatan Nasional. Barisan Nasional dan Pakatan Harapan yang di sebelah sana mungkin juga mempunyai standard ataupun benchmark yang lebih rendah daripada Perikatan Nasional dalam isu integriti. Betul tak? Sebab itu orang yang sedang menghadapi pertuduhan di mahkamah atas kesalahan jenayah rasuah pun dibenarkan bertanding dalam pilihan raya ini. Mereka yang ada di sana. Siapa dia? Tapi tak apalah. Itu masalah mereka. Ini bukan masalah kita. Saya yakin rakyat tahu, menilai siapa yang lebih komited dan rela berkorban semata-mata untuk memastikan negara kita ini bebas rasuah dan terselamat daripada cengkaman kleptokrat. Siapa? Perikatan. Jadi sebagai komitmen kita untuk mewujudkan sebuah kerajaan yang berintegriti, yang bebas rasuah, Perikatan Nasional akan terus mempertahankan prinsip dan amalan pemisahan kuasa yang jelas bagi 3 cabang kuasa negara, iaitu perundangan, kehakiman dan eksekutif. Kita juga akan melindungi kebebasan badan kehakiman dan menjunjung kedaulatan undang-undang tanpa campur tangan politik selaras dengan perlembagaan persekutuan dan prinsip rukun negara. Dan sebagai menghormati kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, sistem perundangan dan kehakiman syariah akan turut kita perkasakan. Jika diberi mandat oleh rakyat, Kerajaan Perikatan Nasional akan juga terus melaksanakan plan anti rasuah nasional. Selain mewujudkan mahkamah anti rasuah dan juga menggubal akta dan peraturan berkaitan pendanaan politik
bagi memperkasakan usaha untuk memerangi rasuah di negara kita ini. Saudara dan saudari yang saya kasih sekalian, Perikatan Nasional juga akan memperkasakan agenda pembangunan Bumi Putra dan mensejahterakan orang asli dan semua kaum dengan melaksanakan inisiatif-inisiatif berikut, memantapkan dan juga menambah baik fungsi-fungsi berkaitan Perbadanan Nasional Berhad, PNB, Majlis Amanah Rakyat MARA, Equity Nasional Berhad Equinas, Unit Penaju Agenda Bumi Putra Teraju dan juga Perbadanan Kemajuan Ekonomi PKEN. 2. Menyelaras semua program pembangunan Bumi Putra di setiap kementerian dan agensi bagi memastikan pegangan ekuiti Bumi Putra dapat ditingkatkan ke tahap minima 30%. Ketiga ialah menggalakkan penglibatan usahawan Bumi Putra dalam sektor pengeluaran hasil pertanian melalui insentif dana khas agropreneur Bumi Putra sebanyak 1 bilion bagi tempoh 5 tahun yang akan datang. Keempat ialah memperkenalkan kerangka menyeluruh pembangunan sosioekonomi orang asli dan golongan minoriti merangkumi aspek infrastruktur asas, pendidikan, kesihatan dan juga peluang ekonomi. Perikatan Nasional juga akan menumpukan pada usaha untuk merapatkan jurang pembangunan antara negeri dan wilayah dengan melaksanakan inisiatif seperti berikut, mengoptimumkan potensi ekonomi setiap negeri dan wilayah termasuklah di kawasan luar bandar, memacu pembangunan inklusif Sabah dan Sarawak melalui pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Tepuk tangan. Mengutamakan pengagihan untuk pembangunan pada Sabah dan Sarawak bagi mempercepatkan pembangunan sosioekonomi setempat, menubuh universiti awam baru di Sabah dan Sarawak untuk menawarkan kursus dalam bidang strategik bagi memenuhi keperluan industri semasa dan masa hadapan. Kelima ialah mengagihkan bayaran tunai hasil petroleum secara terus kepada semua kerajaan negeri yang terlibat berdasarkan Akta Kemajuan Petroleum 1974. Dan kelima, meningkatkan kecekapan pencapaian pengangkutan awam yang menghubungkan bandar dan luar bandar. Tunjang yang keenam ialah melestarikan alam sekitar dan merancangkan pelancongan. Pemanasan global dan perubahan iklim telah pun memberikan kesan yang besar kepada kelestarian alam sekitar dan kehidupan rakyat di negara kita. Mutakhir ini, saudara-saudari, kejadian banjir besar telah pun menyebabkan kehilangan nyawa dan juga kemusnahan harta benda bernilai berbilion-bilion ringgit. Dan bagi menangani kesan perubahan iklim di negara kita, Kerajaan Perikatan Nasional akan mewujudkan Badan Bertindak Bencana Alam dan Perubahan Iklim Kebangsaan bagi melindungi khazanah alam dan menangani masalah banjir dan bencana alam secara lebih cekap dan berkesan lagi. Selain itu, sektor pelancongan yang bernilai tinggi dan bertaraf dunia akan dirancangkan dengan menyediakan 1 bilion dana khas pelancongan bagi mewujudkan produk baru pelancongan domestik, khususnya yang berkaitan dengan keindahan alam di negara kita dengan penglibatan pengusaha PMKS. Tunjang yang ketujuh, memperkasa belia dan juga mensejahterakan keluarga muda. Golongan belia adalah aset masa depan negara kita. Justru Perikatan Nasional akan memberikan tumpuan kepada usaha untuk memperkasa golongan belia dan mensejahterakan keluarga muda dengan menawarkan inisiatif berikut. 1. Menyediakan skim perumahan mikro belia mampu sewa di bandar-bandar utama serta menambah baik skim pembiayaan perumahan untuk golongan B40 dan M40 seperti skim rent to own dan pembelian tanah. 2. Ialah menetapkan kota sekurang-kurangnya 2 orang senator dalam Dewan Negara untuk belia dan belia wanis untuk memastikan suara anak muda didengar di Parlimen. Setuju? Mengurangkan bayaran hutang pinjaman PT-PTN sebanyak 25% kepada graduan kelas 2 di atas.
Keempat ialah memberikan insentif khas bernilai RM1,000 kepada sektor ekonomi gig yang layak untuk mengikuti kursus terpilih di institusi pengajian tinggi. Kelima ialah untuk menaikkan kadar alam pelajar yang menjalani latihan amali dan praktikal di sektor awam kepada RM1,200 sebulan. Keenam, memperkasakan program usahawan golongan anak muda dalam industri ekonomi digital dan masa hadapan seperti fintech, robotik dan kenderaan elektrik atau EV. Dan ketujuh ialah untuk memperkasa pembangunan bakat e-sports dengan memperkenalkan stadium khas e-sport serta program mencungkil bakat masa depan e-sport. Seterusnya meningkatkan kemahiran digital belia termasuk coding, artificial intelligence, machine learning dan Internet of Things IoT. Dan seterusnya memperkenalkan program pembiayaan perumahan tanpa faedah khususnya bagi keluarga muda. Kelapan, mengoptimumkan potensi wanita. Golongan wanita adalah tiang seri negara. Kerajaan Perikatan Nasional akan terus memartabatkan golongan wanita untuk membolehkan mereka ini menyumbang pada pembangunan negara dengan menawarkan inisiatif-inisiatif yang berikut. Pertama, mengembangkan dana NITA, Wanita Bangkit Berniaga, bagi membantu usaha wanita baru dengan menyediakan pinjaman tanpa faedah sehingga RM20,000 seorang. Keduanya, memperkenalkan agenda care economy bagi menyela sistem penjagaan warga emas, kanak-kanak dan OKU melalui My Prihatin merangkumi skim pendaftaran dan latihan penjagaan kanak-kanak tidak formal, melaksanakan intervensi agresif untuk memastikan sasaran sekurang-kurangnya 30% penyertaan wanita dalam jawatan utama di sektor awam dan swasta dicapai menjelang 2025. Memuktamadkan segera kajian pindaan perkara 1414 Perlembagaan Persekutuan untuk kewargaan anak yang dilahirkan oleh ibu berwarga negara Malaysia dengan suami warga negara asing di luar negara. Dan kelima, menguatkuasakan dan mempercepatkan pelaksanaan Akta Anti Gangguan Sosial dan pengubalan rang Undang-Undang Anti-Stalking. 9 ialah untuk membina warga emas yang sejahtera. Negara kita seperti mana negara-negara lain di dunia sedang menuju negara menua ataupun aging nation. Dan dengan jangka hayat penduduk yang lebih panjang, kerajaan mesti lebih prihatin untuk memelihara kebajikan warga emas. Justru Perikatan Nasional menawarkan beberapa inisiatif untuk warga emas seperti berikut. 1. Menubuhkan Jabatan Warga Emas khas untuk meningkatkan akses warga emas pada perkhidmatan, program kebajikan dan juga keselamatan sosial bagi membantu warga emas menjalani kehidupan yang sejahtera dengan persekitaran yang kondusif. 2 ialah memperkenalkan skim lawatan doktor ke rumah bagi memudahkan penjagaan kesihatan warga emas. Tunjang ke-10, memperkasakan orang kelainan upaya OKU. Keperluan orang kurang upaya juga akan menjadi keutamaan Perikatan Nasional. Dan untuk tujuan ini kita akan menawarkan antara lain beberapa inisiatif, iaitu mewajibkan fasiliti mesra OKU di semua bangunan awam dan premis swasta dan mewujudkan sistem sokongan bersepadu dengan menambah baik pusat pemulihan dalam komuniti PDK serta memperkasa program pemulihan seperti rawatan perubatan dan latihan vokasional. Dan kedua, menggilap potensi OKU dengan mempergiatkan program latihan OKU berdaya bagi lepasan sekolah, bagi persediaan memasuki pasaran pekerjaan serta memperkenalkan dana niaga khas berjumlah RM20 juta bagi membantu usahawan OKU. 11 ialah memperkasa generasi Felda. Perikatan Nasional akan terus prihatin dengan kebajikan warga Felda.
Kerajaan Perikatan Nasional sebelum ini telah melupuskan hutang peneroka Felda berjumlah 8.9 bilion. Selain juga menerbitkan sukuk bernilai 9.9 bilion bagi menambah baik modal perniagaan Felda. Dan untuk memperkasakan generasi Felda, Perikatan Nasional menawarkan inisiatif berikut, menggagaskan wawasan Felda baru untuk menjamin masa depan generasi muda Felda melalui pewujudan peluang ekonomi baru, keusahawanan serta menambah baik infrastruktur asas termasuk capaian internet dan rumah mampu milik. 2. Menyelamatkan projek perumahan generasi baru Felda terbengkalai yang berpotensi untuk dibaik pulih. 3 ialah memperkenalkan skim keusahawanan Felda bagi menggalakkan penglibatan usahawan muda dalam aktiviti pertanian bernilai tinggi melalui penggunaan teknologi terkini dan otomasi. Dan 4, memulihkan Felda supaya prestasinya setanding dengan syarikat peladanan kelapa sawit berprestasi tinggi bagi menjamin kesejahteraan peneroka. Tunjang ke-12 ialah mentransformasi petani, peternak, nelayan dan pekebun kecil. Perikatan Nasional insya-Allah juga akan menjaga kebajikan golongan petani, peternak, nelayan dan pekebun kecil dengan melaksanakan antara lain inisiatif seperti berikut: mengoptimumkan hasil pertanian dan perikanan serta industri hiliran bernilai tinggi melalui insentif khas bagi menggalakkan penggunaan teknologi dan pertanian pintar serta pemasaran yang cekap. 2 ialah memodernkan sektor perikanan bagi meningkatkan taraf hidup nelayan dengan mewujudkan skim pembangunan yang terancang. 3 ialah mengoptimumkan penggunaan tanah terbiar milik kerajaan bagi kegunaan sektor pertanian, penternakan dan akuakultur yang bersesuaian termasuklah kebun komuniti. Dan 5, menyediakan bantuan tunai RM1,200 setahun kepada pesawah, bantuan tanaman padi dan RM800 setahun pada pekebun kecil, bantuan musim tengkujuh. Dan 6 ialah meningkatkan pendapatan petani, penternak dan nelayan melalui penyediaan latihan serta bantuan khidmat nasihat. Saudara dan saudari yang saya kasih sekalian, ini adalah tawaran-tawaran utama Perikatan Nasional. Tawaran lengkap yang mengandungi semua inisiatif yang akan dilaksanakan terkandung dalam dokumen tawaran Perikatan Nasional PN-BEST yang saya akan lancarkan sebentar lagi. Saya ingin tegaskan bahawa tawaran Perikatan Nasional ini adalah tawaran yang boleh dilaksanakan. Dengan pengalaman yang ada sebagai kerajaan, kami yakin bahawa kesemua tawaran ini dapat dilaksanakan secara cekap dan berkesan dengan sokongan semua penjawat awam, agensi kerajaan dan juga GSC dan pihak swasta. Sebagai bukti komitmen Perikatan Nasional terhadap pelaksanaan tawaran-tawaran ini, sebuah jawatan kuasa khas yang diangkutai oleh pakar-pakar akan dibentuk untuk memantau segala pelaksanaan inisiatif dan program yang terkandung di dalam tawaran PN-BEST ini. Kami juga memberikan jaminan bahawa semua inisiatif bajet 2020 ataupun inisiatif bajet 2023 termasuk bantuan kepada rakyat dan penjawat awam akan dilaksanakan oleh Kerajaan Perikatan Nasional insya-Allah. Akhir sekali, ada satu tawaran tambahan yang saya nak buat. Yang ini tak ada dalam tawaran PN-BEST. Saya tahu keinginan rakyat untuk mengundi amat tinggi. Ini termasuk pengundi luar yang terpaksa mengundi di kampung halaman ataupun di tempat lain daripada tempat tinggal mereka. Jadi saya nak umumkan, jika Perikatan Nasional menang dalam pilihan raya Sabtu 19 November nanti, kita akan isytiharkan cuti umum pada hari Ahad bagi negeri Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor. Dan hari Isnin bagi negeri-negeri lain. Ini akan membolehkan pengundi luar keluar mengundi tanpa perlu memohon cuti pada hari Ahad ataupun Isnin yang akan datang ini. Setuju? Setuju? Terima kasih.
Jadi inilah perkara-perkara utama yang hendak saya nyatakan dalam ucapan saya ini. Panjang sedikit. Selepas ini kita ada sesi dialog dan bolehlah nanti saya perincikan perkara-perkara yang ada dalam tauran PN Best yang memerlukan perincian ini. Terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perikatan Nasional. Perikatan Nasional. Perikatan Takbir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jutaan terima kasih kita ucapkan kepada Tan Sri. Berikan sekali lagi tepukan yang paling gemuruh untuk Abah. Kita mohon kerjasama Abah untuk kekal berada di atas pentas kerana kita akan memulakan town hall kita sebentar lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, numbers ataupun jumlah undian anak muda semakin ramai dan semakin meningkat. Setuju? Apabila kita dengar ucapan daripada Tan Sri sebentar tadi, nampak memang tawaran Perikatan Nasional ataupun PN Best memberikan fokus kepada anak muda. Tuan-tuan, puan-puan, soalan saya kepada tuan-tuan dan puan-puan, don't you just miss this kind of speech? Tidakkah tuan-tuan dan puan-puan rindu ucapan begini? Dalam tempoh yang singkat kita dapat rasa. Tapi saya yakin dan percaya, ucapan sebegini akan kita ulang. Setuju? Dengan syarat kita memberikan kemenangan kepada Perikatan Nasional. Boleh? Baik, tuan-tuan dan puan, kini tibalah masa yang dinanti-nantikan. Pentas pun telah tersedia ya dengan kerusi. Saya mempersilakan Tan Sri untuk mengambil tempat dan juga saya nak jemput Datuk Dr. Razzie bin Majidin, merupakan pengerusi jawatan kuasa tawaran PN Best untuk naik ke atas pentas bagi memulakan sesi town hall kita. Dipersilakan. Baik tuan-tuan dan puan, inilah masa dan saat-saat yang kita nanti-nantikan. Perikatan! Kita akan mulakan town hall kita tuan-tuan dan puan. Saya begitu teruja sepentas sekali lagi bersama dengan kedua mereka. Kali pertama adalah tempoh hari di Jelajah Rakyat di Putrajaya. Ya, alhamdulillah hari ini dapat lagi dan saya yakin dan percaya kita akan ulang dan ulang bila Perikatan Nasional menang. Setuju? Baik, tuan-tuan dan puan, saya akan mulakan ya. Kita akan ada 2 pusingan untuk town hall kita ini. Ya, akan ada beberapa soalan sekitar dalam 8 ke maksimum 10 soalan. Tapi untuk permulaan pusingan yang pertama ini kita akan mulakan dengan 4 ke 5 soalan. Ya, kemudian kita akan ada rehat sekejap saja dan kita sambungkan seterusnya dengan town hall untuk pusingan yang kedua. Baik, tuan-tuan dan puan, kita akan beri ruang dan peluang kepada tuan-tuan dan puan untuk bertanyakan soalan kepada panel kita di atas pentas ini. Konsepnya mudah, tuan-tuan dan puan tanya soalan, kita jawab. Tanya soalan, kita jawab. Baik, apa yang saya perlukan daripada tuan-tuan dan puan yang mahu bertanyakan soalan untuk angkat tangan, berikan nama dan nyatakan dari mana. Boleh ya? Okey, jangan risau, mikrofon dah pun bersedia ada di floor. Ya, juga sekiranya sukar untuk tuan-tuan dan puan nak bergerak ke mikrofon, insya-Allah akan ada pihak yang tolong serahkan mikrofon tersebut. Baik, silakan kita berikan. Ada mikrofon? Sekejap ya. Okey. Tuan, sebentar ya. Saya mohon kerjasama. Saya tahu tuan-tuan dan puan semangat PRU ni kuat. Jadi sebelum nak bertanya soalan tu seolah-olah macam nak bagi ucapan politik dah. Saya faham. Tapi untuk nak ringkaskan masa kerana kita nak dengar jawapan daripada panel, saya mohon kerjasama secara ringkas saja mukadimah tuan-tuan dan puan, diikuti terus direct dengan soalan. Kalau tak ada mukadimah, lepas dah bagi tahu nama dari mana terus kepada soalan adalah lebih baik. Boleh ya? Baik, silakan tuan, nama dari mana dan soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang beramat berbahagia Tan Sri Muhyiddin dan juga Datuk Dr.
di atas sana. Soalan saya mudah saja. Dato' Dr. Razi Jidin. Ya. Ya, Saya baik. berasal dari Muar, tapi bermestatin di Kuala Lumpur. Okey, soalan pertama saya tentang tak ada penyentuhan tentang memertabatkan agama kita tadi, tentang keislaman. Isu keislaman ya, satu. Yang kedua tentang memperkasakan TVET untuk generasi anak muda. Saya rasa itu perlu dipertekankan yang bagi Tan Sri. Sekian, terima kasih. Tuan, maaf. Soalan yang pertama tadi, Tuan? Memertabatkan agama Islam Okey. sebagai asas kepada perjuangan Perikatan Nasional. Baik, Terima kasih. baik. Kemudian kepada TVET. Okey. Saya bagi satu lagi, kemudian kita akan silakan ahli panel untuk jawab ya. Silakan yang memakai kopiah hitam. Baik, silakan. Nama dari mana dan soalannya? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Yang berbahagia Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Dr. Razi dan seluruh pimpinan Perikatan Nasional. Pertama, tahniahlah di atas tawaran yang cukup komprehensif dan walaupun Perikatan Nasional ni kali pertama dalam PRU sebelum ini dalam PRN dan ini PRU kali pertama tapi dari sudut kebolehmampuan tadi itu telah terbukti semasa sepanjang PKP. Soalan saya tawaran-tawaran dalam nak membantu ekonomi sebab ia adalah tunjang utama dalam tawaran ini. Tapi dalam masa yang sama kita perlu alert sebab pakar-pakar ekonomi, penganalisis ekonomi dunia sekalipun telah memberikan amaran tentang kelembapan dan kemelesetan ekonomi dunia. Jadi nak tahu keseriusan jika Perikatan Nasional dipilih sebagai kerajaan dan apa jaminan sebab kalau perkara ini tak diambil secara serius, bantuan-bantuan intensif-intensif tadi itu dia tak boleh pergi jauh. Sebab dia kesan daripada makro tadi itu akan mempengaruhi di peringkat mikro tadi itu. Wallahualam. Terima kasih. Baik, nama tadi Zulhaili. Zuhaili. Terima kasih. Baik. Saya hold dulu boleh? Boleh, tuan-tuan dan puan-puan ya? Kita bagi laluan untuk panel kita yang nak menantikan di mikrofon untuk nak bertanyakan soalan, silakan terus menunggu dan saya serahkan kepada kedua-dua ahli panel terpulang ya, sama ada Tan Sri atau Datuk Doktor ingin menjawab soalan, iaitu yang pertamanya bagaimana ataupun isu tentang memartabatkan agama dan juga TVET untuk anak muda, dan soalan daripada saudara Zuhaili tadi jaminan ataupun tawaran untuk membantu meningkatkan ekonomi. Silakan. Terima kasih. Soal pertama tu walaupun tak saya sebut dalam pembentangan tadi, ini sesuatu yang memang ada dalam kita punya tunjang 3, iaitu yang menyebut di sinilah membersihkan politik dan tadbir urus, iaitu mempertahankan keluruhan perlembagaan Islam sebagai agama persekutuan dan hak semua. Ini satu daripada 3 perkara. Jadi memang ada pun termaktub. Ini soal perkara perlembagaan, tak ada kompromi. Dan kita juga Perikatan Nasional awal-awal sejak tertubuh antara perkara yang kita tekankan ialah untuk menjunjung perlembagaan negara. Dan tentulah antara yang penting ialah soal kedudukan Islam sebagai agama persekutuan. Dan kalau kita nak tafsirkan lagi apa yang kita nak buat untuk orang kata memertabatkan dan meningkatkan syiar Islam. Bukan saja dalam soal undang-undang yang perlu diperbaiki ataupun memperkenalkan perkara yang baru ataupun nak memperkasakan pendidikan Islam melalui bantuan pada sekolah-sekolah agama baik yang ditaja oleh kerajaan ataupun swasta, kelas kafah. Ini sebahagian sudah dilaksanakan tapi janji kita ialah untuk kita tingkatkan lagi. Soal-soal seperti ini tak boleh kita kompromikan. Ini ada sesuatu yang telah termaktub dalam perlembagaan dan apa saja yang termaktub dalam perlembagaan termasuk hak istimewa orang-orang Melayu dan juga bangsa-bangsa yang lain, soal bahasa kebangsaan dan lain-lain, kedudukan raja-raja, ini suatu perkara yang tak boleh dikompromi. Jadi janji kita Perikatan Nasional menjadi kerajaan, perkara-perkara yang utama ini akan terus kita hormati, malahan akan kita perkasakan melalui pelbagai-bagai inisiatif yang akan kita laksanakan. Terima kasih. Soal TVET, ini perkara yang memang dekat di hati saya. Dan waktu saya memimpin negara dan juga waktu saya jadi Menteri Pendidikan, program TVET ini telah pun kita letakkan sebagai antara program latihan peningkatan kemahiran yang utama. Terutama bagi anak-anak kita yang sebahagian besarnya tidak pergi melalui satu proses pembelajaran sampai ke tahap universiti. Tetapi mereka ini boleh dibimbing ataupun dilatih untuk mengambil bidang-bidang kemahiran tertentu termasuk bidang vokasional.
Kerana negara kita tahu sudah maju ke hadapan, tapi masih terdapat kekurangan tenaga-tenaga mahir yang terlatih, terutama dalam bidang tertentu, baik dalam otomotif, dari macam-macam lain lah. Dan ini telah pun kita mulakan. Dan waktu saya menjadi Menteri Pendidikan juga nak menunjukkan bagaimana kita memberikan tekanan pada sektor vocational yang telah pun dilaksanakan oleh pelbagai-bagai agensi, kementerian, termasuk juga swasta. Kita sudah gabungkan dia sebagai satu pembelajaran yang agak integrated, supaya ini akan membantu kita memberikan latihan-latihan yang lebih menyeluruh dengan bantuan kerjasama swasta dan awam. Jadi sebab itu bagi saya ini suatu yang penting. Lebih lagi kita tekankan tadi perkara-perkara yang nak kita tekankan, sektor-sektor pembangunan perindustrian yang memerlukan teknologi tinggi, yang memerlukan kemahiran dan kepakaran. Kalau tidak ada anak-anak kita yang terlatih dalam ilmu dan pengetahuan dan juga kemahiran tadi, ini akan menjadi satu kelompongan. Dan kalau itu berlaku, bermakna tak mungkin matlamat kita untuk membangunkan sektor industri, sektor yang dikatakan lebih berteknologi itu akan mencapai matlamatnya. Itu yang saya nak jelaskan sini. Kalau Datuk nak tambah lagi? Kalau saya boleh tambah sedikit berkaitan dengan tawaran kita. Untuk makluman semua ni kita ada 12 tunjang, 30 pendekatan, 234 tawaran. Jadi tawaran ini tidak disebut semua tadi oleh Tan Sri dalam ucapannya. Kalau nak sebut panjang lebar, ya jadi ucapan tadi sampai pagi esok kita. Namun begitu berkaitan dengan soalan pertama yang disebut tadi berkaitan dengan agama Islam, Tan Sri telah jelaskan. Cuma saya nak jelaskan di front page ya, kita sebut keseluruhan tawaran PN ini digubal bagi mempertahankan keluhuran perlembagaan, menjunjung Islam sebagai agama persekutuan dan melindungi hak semua kaum. That is very clear. Keseluruhan tawaran ini telah mengambil kira apa yang disebutkan tadi. Dan saya nak bagi contoh di bawah pendidikan, tawaran berkaitan dengan kelas kafar, menaikkan allowance guru kafar sebanyak 50% ke 1,500 sebulan dan memperkenalkan skim khas penyerapan kejawatan tetap secara berperingkat. Itu antaranya. Yang TVET juga kita banyak sebut di bawah perkara pendidikan ini sebagai contoh menaik taraf Institut TVET dengan kurikulum bertaraf global dengan kerjasama swasta. Dana khas bagi sekolah tahfiz dan agama rakyat untuk menyertai sistem kemahiran TVET. Kita mahu yang menyertai sekolah tahfiz, sekolah agama rakyat juga didedahkan kepada TVET. Jadi kalau kita lihat keseluruhan tawaran berkaitan dengan TVET ini, banyak perkara-perkara yang disentuh. Terima kasih. Soalan yang, terima kasih Dato' Radhi. Soalan yang ketiga tadi menyentuh tentang soal ekonomi. Yang inilah tunjang pertama. Top of the list kita is about economy. Dia dianggap lebih kritikal sekarang ini ialah kerana kita berhadapan dengan kesan daripada pandemik di mana situasi negara kita belum pulih sepenuhnya. Tapi yang akan menjadi bebanan lebih besar ialah kerana pihak Bank Dunia yang meramalkan bahawa tahun hadapan dunia berhadapan dengan satu situasi depression, iaitu menjadi bebanan yang bertambah daripada apa yang sudah ada sekarang ini. Ada economic slowdown dan kenaikan harga bahan-barang, inflasi, ini akan menambah lagi bebanan kita. Sebab itu kita letak ni sebagai tunjang pertama, top of the list. Priority yang kita nak manage dalam soal nak membangun dan meletakkan semula Malaysia ni kembali seperti dahulu, malahan lebih tinggi, ialah bagaimana kita nak menguruskan soal sebegini. Sebab itu saya pernah menyatakan dalam banyak perjumpaan dan juga ceramah-ceramah saya, the first thing that we need to do in the first cabinet meeting, nak janji kita in the first cabinet meeting, insyaAllah kalau tertubuh kerajaan dan kabinet terbentuk, ialah bincang soal ini. Apa kita harus buat untuk mengambil langkah-langkah untuk mitigate kesan daripada depression di peringkat antarabangsa dan proses pemulihan ekonomi yang belum selesai supaya negara kita dapat pulih dengan lebih cepat daripada yang dijangkakan. Ini satu perkara yang utama. Kerana antara kesannya, saya sebutkan tadi lah terhadap PMKS.
yang menyumbang kepada lebih 34% kepada KDNK negara. Hampir 1 juta syarikat-syarikat yang berdaftar adalah dalam kategori small and medium enterprise. Dan kerana mereka merupakan satu jumlah yang besar, keadaan kita sekarang ini belum pulih ialah kerana sektor itu tidak pulih. Sebab tadi saya dah sebutkan, kita nak menawarkan moratorium kali kedua. Anda sokong tak? Bagi satu tempoh relief supaya mereka mempunyai kecairan untuk meneruskan perniagaan mereka tanpa dia terpaksa membayar insuran atas pinjaman-pinjaman yang telah dibuat dengan institusi keuangan. Jadi kalau kita telah buat pada masa yang lepas, waktu kita berhadapan pandemik, boleh tak kita buat kali kedua? Saya jawab boleh. Sebenarnya inilah Majlis Pemulihan Negara dah cadangkan dulu, tapi kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri tidak bersetuju ataupun tidak mahu melaksanakan. Pasal dia bukan beban pada kerajaan. Kerajaan tidak keluar duit RM1 pun. Kalau Kementerian Keuangan sudah setuju, arah pada Governor Bank Negara, arah pada bank-bank dalam institusi perbankan Malaysia, laksanakan moratorium, mereka kena buat. Dan kalau dibuat, bukan dia menyentuh wang kerajaan, ini wang bank yang diuruskan oleh bank. Dalam tempoh beberapa bulan selepas kita buka balik ekonomi, dan kita melihat ada institusi keuangan mengisytiharkan keuntungan, the bank makes a lot of money. Jadi tidak terjejas dari segi pendapatan dan keuntungan pada bank. Kenapa kalau dahulu boleh buat? Kenapa sekarang tak boleh buat? Itu contohnya, satu contoh lagi. Kemudian kita nak sebutkan soal masalah yang berkaitan dengan inflasi. Tadi pun sebut. Ini tentu satu perkara yang paling utama. Bagaimana nak kita menangani masalah inflasi, kenaikan harga barang? Dia tak boleh jawab dengan satu baris saja. Kadang ada tindakan-tindakan susulan. Tentang sebagai contoh, kita mengimport banyak bahan-bahan makanan ternakan kita di luar negara. Peperangan yang berlaku di Ukraine dengan Rusia menyebabkan ada sekatan dari segi rantaian bekalan. Melambung harga bahan-bahan makanan ternakan ayam. Bila bawa import masuk dalam negara kita, kita gunakan untuk menternak ayam, maka harga ayam sudah meningkat. Jadi ada punca-punca yang perlu kita lihat. Macam mana caranya untuk kita mengatasi masalah ini dari segi jangka sederhana dan juga jangka panjang. Itu satu daripada contoh, termasuk yang lain. Antara lain juga isu soal jaminan keselamatan makanan, food security. Kita belum mencapai tahap, orang kata, sara diri yang penuh. Tak ada sampai ke tahap sebagai negara lain dalam menjamin bahawa kita ada makanan yang cukup kalau kita berhadapan emergency. Kedudukan Malaysia tak sama dengan Singapura sebagai contoh. Singapura antara negara yang sudah mencapai hampir, orang kata, tahap nombor 1. Kita mungkin 24 ke 25. Jauh lagi. Jadi ini memerlukan kita melihat dalam sektor pengeluaran bahan-bahan makanan utama dalam negara kita. Beras, hasil-hasil tanaman pertanian, ternakan, perikanan dan sebagainya. Bagaimana boleh kita tingkatkan pengeluaran dalam satu tempoh yang tidak berapa lama supaya bekalan akan lebih banyak dan itu mungkin akan menstabilkan harga kita dan sebagai contoh. Jadi ini sebahagian. Kalau soal ekonomi ini sebahagian besar daripada apa yang kita sebut dalam ini banyak. Mungkin Datuk Radhi nak tambah sikit lagi. Berkaitan dengan satu perkara saya rasa dalam konteks pengurusan ekonomi ini yang ada kaitan langsung dengan tagline kita. Bersih. Kita bercakap tentang, tadi disentuh tentang sama ada fiskal kita. Bagaimana dengan fiskal kita dan kita lihat apa yang berlaku sebelum ini. Ya, kerajaan sebelum ini khususnya di sewaktu Barisan Nasional. Duit kerajaan bukan tak ada. Duit ada. Tetapi bersihnya tidak ada. Bila bersihnya tidak ada itu, kita lihat banyak ketirisan dan penyelewangan berlaku. Tadi Tan Sri sebut, kutip harta 1MDB saja 20 bilion dah. Yang kutip bawa balik 20 bilion. Saudara-saudari nak buat sekolah ni, satu sekolah hanya berpuluh juta sahaja. 20 bilion ni, bayangkan berapa biji sekolah. Sebab itu kita kata dalam konteks Perikatan Nasional ini, kita tawarkan prihatin, bersih dan stabil. Apa yang paling penting, kita stabil, sebuah kerajaan yang bersih, bukannya setakat stabil untuk merembat. Ini perkara yang perlu jelas, yang kita kena jelas. Ada orang tawarkan kemakmuran lah, kestabilan lah, apa semua. Kalau kita bercakap tentang kestabilan, tapi ketirisan berbilion-bilion ringgit, rakyat
tak rasa apa. Dia yang makmur, dia yang stabil, tapi bukan rakyat. Kita di Perikatan Nasional tawarkan sebuah kerajaan yang prihatin terhadap rakyat, kerajaan yang bersih dan kerajaan yang cukup stabil dalam mengharungi cabaran ekonomi yang kita tahu akan menjadi sukar mengambil kira keadaan ekonomi dunia. Terima kasih. Berikan tepukan gemuruh untuk kedua-dua panel kita. Tuan-tuan dan puan, jawapan yang cukup padu dan jitu daripada ialah orang yang berpengalaman sebagai Perdana Menteri bahkan juga ahli parlimen. Masya Allah, dahsyat. Baik, saya alukan seterusnya. Silakan puan yang berada di sebelah kanan, ya, nama puan dan soalannya. Silakan. Saya Rahina Nuralina binti Abdul Rahim. Saya seorang peniaga. Saya daripada Batu. Saya ingin nanya tentang subsidi tepung. Subsidi tepung sekarang RM1.35 tu tak ada. Sekarang semua tepung yang mahal. Saya yang macam Abah cakap Makcik Kiah tu. Macam mana? Sekarang ni gula pun kena catu. Seorang satu paket, 3 paket untuk seorang aja. Baik. Jadi soalannya berkaitan dengan subsidi tepung. Tepung. Tak ada, dah hilang dah kat sini. Hilang, tak ada. Okey, Puan Rohino tadi ya? Rahina Nuralina. Rahino. Okey, baik, terima kasih. Mungkin satu saya alukan, silakan Puan. Nama dan soalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Mastura binti Hasan daripada Setapak Jaya. Alamak. Abah. Saya panggil Abah je. Mesra dengan panggilan Abah. Abah saya dah tak ada. Abah, saya dulu ada spa, Abah. Lepas PKP, saya terpaksa buat kuih. Saya terpaksa jual kuih untuk tanggung 9 orang dalam family saya. Saya bangkit, Abah. Saya bangkit. Selepas saya dapat bantuan daripada Berikan tepukan gemuruh untuk Puan Mastura kita. Terima kasih banyak, Abah. Dengan bantuan tu saya bangkit. Saya duduk di tingkat 17 sekarang, Abah. Saya buat salai, saya jual salai. Saya guna tong drum tu untuk saya buat salai sendiri. Saya belajar buat salai. Saya bangkit. Tapi untuk makluman Abah, sekarang ni saya rasa dulu saya boleh berjalan, saya boleh berlari. Tapi saya dah mula merangkak. Sampai saya dah rasa saya nak meresot. Punya saya rasa tekanan tu. Baik Puan, mungkin dengan soalan Puan sekiranya Soalan ada. saya, Abah. Saya sayang Abah. Saya sokong Abah. Soalan saya, boleh tak Abah stopkan kenaikan ringgit Malaysia? Jangan biarkan naik lagi. Kami peniaga kecil sangat terkesan. Maksud Puan turunkan. Ya. Okey, baik. Okey. Satu lagi. Ya. Satu lagi soalan saya. Berkenaan dengan kenaikan OPR. Kesian anak saya, Abah. Gaji sikit aja. Sekarang ni terpaksa bayar loan meningkat 25%. Gaji tak banyak mana pun. Kami sangat-sangat terkesan. Boleh tak selesaikan masalah tu? Baik. Terima kasih. Terima kasih Puan Mastura. Terima kasih juga kerana memahami isi hati saya berkaitan dengan OPR tersebut. Okey, baik. Kita juga meraihkan, ya, ramai saya tengok yang menonton kita secara live di FB page dan juga di social media yang lain. Di FB page ini, Abah, ya, saya juga dengan mesra panggilan. Daripada FB menyatakan bahawa ramai yang tulis berkaitan dengan KWSP bersasar. Apa pandangan Tan Sri? Okey, silakan. Tuan-tuan dan puan, untuk kita habiskan pusingan yang pertama selepas soal jawab ini dan kemudian kita akan berehat sebentar, sekejap ya. Silakan kepada kedua-dua panel. Baru-baru ni saya ada mengeluarkan TikTok dan antara perkara yang berbangkit ialah minta supaya Abah ni benarkan lagi sekali pengeluaran KWSP. Tadi dah disebutkan oleh moderator kita. Tak ada dalam manifesto, tapi dulu pun kita buat pun tak ada dalam manifesto. InsyaAllah bila mana kita menang, antara perkara yang kita akan lihat balik semula ialah tentang KWSP bersasar. Iaitu, kalau kita lihat yang dahulu kita dah benarkan berapa kali, Sinai Al-Lestari, ya,
Walaupun awalnya agak sukar, tapi lepas itu dipersetujukan. Tapi kalau nak bersasar, pertama kita nak tengok berapa banyak simpanan yang masih ada dalam KWSP oleh pihak yang nak memohon tadi. Hari itu bila saya jumpa seorang, dia kata, Abah minta bagi KWSP, saya tanya berapa banyak lagi duit dalam bank, dalam simpanan. Dah habis. Kalau dah habis, nak bersasar apa? Pasal dah dikeluarkan lebih awal. Tapi ini perkara yang penting, kita akan memberikan pertimbangan yang sebaik-baiknya, InsyaAllah bila mana kita nanti akan menjadi sebuah kerajaan. Soal subsidi, saya pun tak tahu kenapa subsidi itu ditarik balik. Mungkin ialah antara sebabnya kerajaan sekarang ini sudah pun menyediakan subsidi setahun, kalau tak silap saya, hampir 70 bilion. Besar. Dan ini dah bukan sejak terkini, tapi sebelum ini pun telah kita laksanakan. Dan itu telah memberikan sedikit, orang kata, lindungan ataupun cushion. Walaupun harga meningkat, tapi ada kadar yang agak lebih munasabah, tetapi ditanggung oleh rakyat melalui pemberian subsidi oleh kerajaan. Jadi tak percuma juga, tapi tak terasa pasal ini duit daripada kerajaan. Soal yang berbangkit sama ada mampu tidak kita memberikan subsidi balik pada ini, ataupun bahan-bahan yang lain. Saya fikir kalau sekiranya kita teliti balik subsidi yang kita telah bekalkan tadi, antaranya ialah subsidi minyak. Subsidi minyak saja kalau tak silap hampir berapa bilion. Boleh ingat tak? Saya fikir sejumlah besar, 20 bilion daripada jumlah yang keseluruhan tadi. Subsidi minyak tadi diberikan pada semua. Yang kaya, yang miskin pun dapat subsidi. Betul tak? Kereta besar ke kereta kecil, semua dapat minyak subsidi. Ini pernah diteliti oleh pihak kerajaan dahulu, tapi tidak ada keputusan dibuat. Sama ada boleh dilakukan subsidi bersasar untuk minyak. Bagi mereka yang memang kurang pendapatan, tak kira dia pakai kereta apa, mereka ini mungkin dapat subsidi untuk katakan RON 95 ataupun RON 97 yang kita bekalkan oleh syarikat-syarikat minyak. Jadi itu maknanya kalau nak buat sebegitu, mungkin kalau itu boleh kita laksanakan, ini kerajaan boleh teliti. Jadi jimat daripada apa subsidi yang kita tak bagi pada orang kaya, bolehlah kita bagi pada orang memerlukan bantuan subsidi untuk tepung, untuk ayam, untuk nelayan. Betul tak gitu? Setuju tak? Kalau dah setuju tu okeylah tu. Tadi soal yang berkaitan dengan soal, ialah saya ucapkan terima kasih kerana bertanya tadi. Dulu dia buka spa. Lepas tu kerana dah pandemik COVID, dah rugi, tak boleh tutup. Tapi bagus, semangat untuk bangkit semula tu begitu baik. Kita ucap tahniah dan kada contoh dia nak kembali pulih dan buat perniagaan. Walaupun disebutkan tadi perniagaan yang dibuat ni buat kuih. Mula balik semula. Mungkin dalam tempoh setahun dua kita orang kata berhadapan dengan kekangan masalah. Tapi bantuan-bantuan untuk peniaga tu masih banyak lagi. Yang kita sebutkan tadi sebahagian waktu kita menghadapi pandemik dengan bantuan prihatin, dengan penjana, pemerkasa tu banyak. Mungkin sebahagian dah dapat, tapi tak mencukupi supaya dapat hidup balik semula. Kalau ada perlukan sokongan dan dukungan pada lain agensi, boleh kemukakan dan kita akan tengok untuk bantu. Supaya perusahaan sedari itu dapat dihidupkan semula atau spa dan sebagainya itu. Tapi yang disebutkan tadi ialah ada kaitan dengan kejatuhan nilai ringgit. Ini isu global, ada juga yang berkaitan dengan soal pertumbuhan ekonomi kita, ada yang berkaitan dengan juga investment ataupun pelaburan yang datang boleh menjana pendapatan dan mengukuhkan ekonomi. Dan bila mana kukuh ekonomi, kita tak bergantung kepada apa yang dilakukan oleh pihak lain. Sekarang ini ialah kerana ringgit dikaitkan dengan soal dolar. Bila Amerika pun menaikkan kadar UPR dan sebagainya, maka kesannya ke seluruh dunia dan Malaysia juga terkesan. Jadi pokok pada segala apa yang disebutkan tadi ialah macam mana kita nak kukuhkan balik kedudukan ekonomi kita. Itu sebab agenda yang saya sebut tadi is to strengthen back, dan proses recovery itu mesti dipercepatkan supaya kedudukan ringgit kita makin kukuh dan ini akan menjamin harga yang lebih stabil dan sebagainya. Itu saya nak sebutkan. Mungkin nak jelaskan lain. Terima kasih Tan Sri. Tadi Puan tadi berceritakan tentang keluarga yang besar, anak seingat saya 7 orang tadi ya, duduk di tingkat 17, anak yang ramai. Ini yang Tan Sri sebut tadi berkaitan dengan one stop center. Ini antara tawaran yang paling memberi impak kepada
pembangunan masyarakat di negara ini apabila kita akan melihat secara keseluruhan tentang bantuan-bantuan yang diterima oleh kumpulan yang memerlukan. Jadi sebelum ini sebagai contoh ya, jika kita lihat M40 ini dia ada threshold income dia berapa, okey dia kumpulan M40. Ada yang dia dapat bantuan, ada yang dia tak dapat bantuan. Tapi kalau M40 ini duduk di bandar, anak ramai, kehidupannya, taraf hidupnya dia juga mungkin keadaannya sama macam kumpulan B40 juga. Sebab itu dalam konteks bantuan tadi, apabila kita bercakap tentang one stop center, pusat ini akan melihat kepada setiap keluarga itu apakah keadaannya. Ketua keluarga kehilangan kerja, anaknya yang ramai, ini keadaannya, tempat tinggal tiada sebagai contoh. Maka segala bantuan yang berkaitan itu akan disusun untuk membantu keluarga tersebut. Jadi sebab itu tawaran yang disebut oleh Tan Sri tadi berkaitan dengan penubuhan one stop center yang kita sebut sebagai My Prihatin ini adalah antara game changer tentang pengurusan kebajikan rakyat yang akan dilaksanakan oleh Perikatan Nasional sekiranya dipilih sebagai kerajaan nanti, insya-Allah. Baik, berikan tepukan gemuruh kepada Tan Sri dan juga Datuk Doktor. Tuan-tuan dan puan, sepatutnya kita berehat, tapi saya difahamkan oleh pihak penganjur kita raikan lagi soalan. Tapi ada beberapa perkara yang saya nak umumkan. Yang pertamanya, yang masih lagi berada di luar Dewan dan nak masuk ke dalam Dewan, ada lagi beberapa kerusi kosong, especially di bahagian tengah pentas ni. Silakan. Boleh ya? Baik. Yang kedua, pihak penganjur minta saya bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan, kita buat kinesthetic sign untuk kita punya PN Best ni. Boleh? Okey, saya tunjuk kemudian ikut dengan saya ya. Menggunakan tangan kanan, mula-mula letakkan di hati kita. Ya, sebut bersih, kemudian stabil. Saya ulang dulu. Saya ulang ya. Tengok, tangan kanan, bersih, stabil. Boleh? Tanda bagus dan jangan tinggi sangat. Sebab kalau tak buat tanda, kalau buat macam ni lain macam. Okey? So, tanda bagus dan begini ya. Boleh? Okey, kita mulakan. 1, 2, 3. Bersih, stabil. Sekali lagi. Bersih, stabil. Last round yang ketiga. Kuat sikit suara. Bersih, stabil. Perikatan. Baik, saya alukan, saya difahamkan ada soalan daripada pihak OKU. Silakan tuan, mikrofon. Saya difahamkan ada yang dah standby. Ada, okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nazmi daripada Bangi. Siapa tadi? Nazmi. Muhammad Nazmi daripada Bangi. Nazmi. Okay, saya mewakili komuniti OKU. Saya ingin tertariklah tentang tawaran berkenaan dengan memperkasakan fasiliti kemudian OKU, dan yang itu sebenarnya yang kami tunggu-tunggulah sebenarnya sebagai warga OKU agar masalah dari segi pendidikan dan dari segi pekerjaan kita boleh reducekan. So soalan saya kat sini, selain daripada memperkasakan fasiliti OKU, apakah inisiatif lain daripada pihak Perikatan Nasional sendiri untuk mempertingkatkan kualiti pendidikan di kalangan OKU, khususnya berkenaan dengan pendidikan agama Islam. Okay, itu yang pertama. Dan yang kedua berkenaan peluang pekerjaan. Okay. Selain daripada fasiliti itu juga yang boleh menyebabkan ramai OKU kita boleh involve mereka di dalam bidang pekerjaan bila fasiliti okey. Adakah inisiatif lain ataupun kaedah-kaedah lain untuk kita nak penuhkan kuota OKU itu supaya memenuhi kuota 1% yang telah digariskan oleh kerajaan. Wallahualam. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Nazmi, ya, mewakili komiti OKU. Seorang lagi. Betul? Tak ada? Ada, okey. Silakan. Tuan, nama dan dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silau. Soalan saya hampir sama. Saya nak bertanya berkenaan, saya Muhammad Thayyuddin dari Hulu Langat. Saya nak bertanya berkenaan dengan apa tawaran Perikatan Nasional berkenaan dengan latihan-latihan untuk golongan kami dan peluang pekerjaan yang bagi saya memang sangat penting sebab golongan kami ni agak ke belakang sedikit. Jadi apa tawaran daripada Perikatan Nasional
untuk tawaran pekerjaan, peluang pekerjaan untuk kami. Terima Baik. kasih. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada dua-dua yang bertanya ya. Mewakili komiti OKU, terima kasih sekali lagi. Okey. Baik. Semanakan ini angkat tangan. Baju lebih kurang sama batik tapi jangan gaduh. Ya. Yang kiri ni angkat tangan dulu. Silakan tuan, nama dan dari mana? Kemudian soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Tan Sri dan juga Dr. Razi. Saya Daniel, graduan Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Saya adalah seorang anak muda yang bakal mengundi buat kali pertama pada 19 November ini. Soalan saya kepada Tan Sri, kita menghadapi fasa-fasa nilai yang sangat buruk dalam politik kita. Nilai ketirisan. Dan setiap parti setiap kali menghadapi pilihan raya umum akan meletakkan janji stabil, bersih, Malaysia baru dan pelbagai jenama. Tetapi akhirnya bersifat sama, iaitu rasuah korupsi tetap berlaku. Dan hari ini saya hadir pada town hall ini melihat sendiri. PN juga menawarkan bersih dan stabil. Tetapi Tan Sri, saya inginkan satu selling point ataupun killer point daripada Tan Sri sendiri, apakah yang menjadi perbezaan antara Perikatan Nasional dan juga pakatan-pakatan yang lain. Kita menghadapi PH 22 bulan, sama sahaja nak bersihkan Malaysia, Malaysia baru. Tetapi akhirnya 15 kes rasuah digugurkan. Tan Sri, saya mohon sangat penjelasan Tan Sri, selling point untuk kami ini anak muda mengundi Perikatan Nasional pada PRU 15 ini. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Daniel ya. Oh, kalau lama macam ini boleh lawan Parlimen Muar. Okey. Mungkin ya, ucapan dia sedap. Baik, satu lagi sebelum kita berehat, silakan saudara nama dan soalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Aiman Syafiq bin Azizah, mewakili Gabungan Mahasiswa Islam Malaysia dan juga merupakan pelajar UTM. Alhamdulillah semalam kita baru graduan lah. Saya baru di kategori graduan untuk convocation. Dan saya tertarik. Bagi tepukan gemuruh untuk saudara Syafiq. Dan saya tertarik berkaitan dengan skim microbelia sebab memandangkan saya baru habis belajar. Jadi merupakan salah satu perkara yang kita kena fikir. Kat mana perumahan-perumahan yang agak murah lah. Kita kena cari. Kalau tengok sampai sekarang pun masalah perumahan pun masih lagi tak dapat diselesaikan dengan harga-harga yang murah, dengan gaji yang sangat tak berpatutan. Jadi itu satu yang mungkin harap daripada Perikatan Nasional dapat mampu untuk melaksanakan perkara tersebut, yang saya yakin benda itu dapat dilaksanakan insya-Allah. Untuk soalan yang saya mahu ajukan adalah sebagai wakil seorang pelajar kejuruteraan dan juga bakal graduan kejuruteraan, yang saya rasa benda ni walaupun nampak bodoh, tapi benda ni masih lagi bermain-main dan masih lagi tak konkret permasalahan itu diselesaikan. Apabila kalau kita lihat pemasukan pelajar ke universiti awam, merupakan pelajar yang paling ramai yang masuk adalah kejurusan kejuruteraan, almost like 50% or more. Tapi bila kita lihat pada realiti semasa, bila kita keluar daripada pembelajaran, kita masuk pekerjaan, gaji yang dikenakan kepada kejuruteraan sangat tidak memuaskan. Saya boleh kena tengok gaji dalam 2,000, 2,500, tapi experience tahunan ada 5 tahun. Dia nak dalam 5 tahun experience. Ini apa yang saya lalui sebagai pakar bergraduan. Dan benda ni masih lagi bermain lagi isu-isu ni di peringkat profession engineer yang masih lagi berfikir, apakah kita nak naikkan lagi martabat kejuruteraan di Malaysia ini sedangkan negara-negara luar sudah maju daripada aspek pekerja-pekerja kejuruteraan dan juga kemajuan teknologi di sana. Jadi inilah apa sebenarnya jaminan daripada Perikatan Nasional untuk tangani isu pelajar kejuruteraan yang saya kata mungkinlah isu ini sangat tipis tapi sebenarnya besar kepada orang yang nak masuk universiti ni. Dia teragak-agak nak masuk universiti ni, aku nak kena bayar PTPTN tapi bila keluar tu aku kena bayar lagi. Baik. Jadi itu saja, wallahu alam. Baik. Berikan tepukan gemuruh untuk kesemua yang bertanya. Terima kasih. Ya, saya serahkan kepada ahli panel berkaitan dengan fasiliti dan inisiatif juga peluang pekerjaan kepada OKU. Lebih kurang sama ya soalan daripada kedua-dua dari pihak OKU. Kemudian Daniel tadi berkaitan dengan beliau seorang FTV, first time voter, apa beza tawaran PN dengan parti-parti yang lain, serta Syafiq daripada Gabis tadi berkaitan dengan skim microbelia perumahan dan juga isu gaji yang tidak memuaskan, tidak selari dengan pengalaman. Saya serahkan kepada kedua-dua ahli panel. Dipersilakan. Terima kasih. Yang pertama tadi menyentuh tentang soal memperkasa orang kelainan upaya. Dua yang bertanya, saya ucap terima kasih. Ini memang jadi salah satu daripada tunjang. Dia dalam buku ini ialah tunjang yang ke-10. Ya. Satu ialah mempergiatkan pelibatan OKU dalam agenda pembangunan negara. Mana kita tak mahu OKU hanya duduk di pinggiran,
tidak dalam arus perdana. So soalnya macam mana nak mengangkat martabat OKU kepada suatu tahap yang lebih baik. Itu antara perhatian yang kita akan berikan. Keduanya menggilap potensi OKU. Ya, maknanya kalau mereka memerlukan latihan, kerana setakat ini mereka mungkin tidak mencukupi tahap upayaan kemahiran tertentu yang diperlukan untuk melatih OKU, ini kita akan sediakan. Bidang apa? Baik bidang katalah sebutkan tadi Tibet, ya, bidang ataupun kemahiran tertentu, ya, supaya mereka punya keupayaan itu lebih tinggi yang mungkin dengan sebab itu boleh memberikan mereka peluang pendapatan yang lebih tinggi, sama ada dengan cara dia sara diri sendiri ataupun bekerja dengan pihak yang lain. Ada dua cara. Kalau boleh buat sendiri, boleh menambahkan pendapatan, itu yang baik. Dan mungkin bantuan-bantuan yang kita tawar kepada semua pihak untuk berniaga dan sebagainya itu boleh juga layak untuk didapatkan oleh pihak saudara-saudara daripada pihak OKU tadi. Di sini ada disebutkan tawaran untuk meningkatkan pelibatan OKU dalam pembentukan dasar kerajaan, itu satu. Dua, mewajibkan fasiliti mesra OKU di semua bangunan awam dan premis swasta. Yang ini bukan baru, tapi malangnya tidak dapat dilaksanakan oleh pentadbiran kerajaan sebelum ini. Ada kekangan, ada masalah dan ada mungkin pihak tertentu yang sepatutnya melaksanakan tapi tidak melaksanakan. Dan ini menjadikan beban, kesulitan untuk saudara untuk bergerak ke sana dan ke sini sebagai contoh. Itu kita akan berikan perhatian. Mungkin sama ada kena ada satu peraturan atau undang-undang pihak berkuasa tempatan untuk menyediakan kemudahan-kemudahan yang dahulu ini dibuat secara sukarela tapi tidak jadi satu kemestian. Itu mungkin kita boleh teliti. Kalau boleh dibuat begitu dan swasta, bila kita bincang sanggup, maka ini satu daripada cara untuk kita perbaiki kemudahan-kemudahan fasiliti untuk OKU. Kemudian disebut sini mewujudkan sistem sokongan bersepadu untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Ya, ini soal kehidupan lah, soal baik pekerjaan, soal pendapatan, tempat tinggal dan sebagainya. Itu satu daripada perkara yang kita sebutkan di sini yang boleh kita ambilkan perhatian. Menambah baik pusat pemulihan dalam komuniti. Bukan baru, tapi kita berjanji kalau kita berkuasa dalam kerajaan dan kita akan berikan perhatian untuk bagaimana kita nak tingkatkan lagi, menambah baik lagi kemudahan-kemudahan yang sekarang sudah disediakan tapi tidak begitu sempurna. Memperkasa program pemulihan. It is cara-cara pemulihan menggunakan amalan rawatan yang lebih baik, perubatan yang lebih baik. Termasuk sini ada juga soal latihan vocational dan yang akhir disebut bantuan alat sokongan OKU secara percuma kepada pelajar IPT daripada keluarga kurang berkemampuan. Kalau saudari tergolong dalam golongan itu, ada bentuk bantuan-bantuan istimewa yang kita boleh tawarkan untuk memajukan saudara dalam soal itu. Tawaran kita juga melibatkan mempergiatkan program latihan OKU untuk melepasi sekolah sebagai persediaan memasuki pasaran pekerjaan. Itu penting, soal ilmu, pendidikan, kelulusan. Ya, kalau tidak cukup, mesti kita berikan ruang dan peluang yang lebih untuk saudara boleh pergi ke situ sebagai program latihan yang dikatakan OKU berdaya. Sekali lagi lah, perkenalkan dana niaga khas 20 juta untuk membantu usahawan OKU. Mereka kalau saudara terlibat dalam apa-apa bentuk perniagaan, nak dapatkan dana ni, dana usahawan 20 juta, ini boleh kita bagikan peruntukan itu. Memperkenalkan program latihan dan kerjaya untuk atlet OKU. Ini bagi mereka yang terlibat dalam bidang sukan Paralimpik dan sebagainya itu. Itu satu daripada yang kita akan tawar dan melaksanakan inisiatif Road to Paralimpik. Ini untuk mereka-mereka yang berbakat dalam bidang sukan. Ini pun kita akan bagikan. Ini sebahagian. Ya, sebahagian. Jadi kalau ada perkara tertentu yang spesifik yang saudara fikir wajar kita berikan pertimbangan, tidak jadi masalah. Dan pihak persatuan boleh bincang dengan pihak kementerian yang bertanggungjawab untuk cari jalan bagaimana kita boleh memberikan peluang yang lebih baik kepada pihak yang terlibat dalam bidang yang ada dalam kumpulan OKU itu. Itu sebahagian yang saya nak jelaskan sini. Selain daripada itu ada beberapa pertanyaan lain sebelum Datuk Radhi ambil alih. Tadi disebutkan soal pendidikan agama, ya, mana nak ditingkatkan dan sebagainya, itu satu yang kita akan berikan perhatian untuk pendidikan agama bagi orang-orang kurang upaya. Agak sekarang ini mungkin tak disediakan langsung, saya fikir tidak jadi masalah untuk kita masukkan salah satu daripada
program itu ialah soal pendidikan Islam. Selain itu disebutkan soal tawaran untuk EKU mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Ini satu daripada bukan perkara yang baru. Jadi kekangan kerana walaupun ada dasar termasuk yang ditetapkan oleh kerajaan untuk jabatan dan agensi kerajaan memberikan keutamaan supaya ada peratusan OKU yang jadi pegawai dan bekerja dalam bidang-bidang tertentu. Ini tak tercapai lagi. So what we promise to do is how could we facilitate dan berikan perhatian supaya mereka yang telah menyatakan nak mengambil sejumlah pekerja OKU dalam sektor awam dahulu dapat dipenuhi atau itu maknanya mesti ada tumpuan yang lebih dalam soal itu. Ini soal yang agak besar tadi, soal anak muda yang buat pertama kali nak mengundi. Pertama saya ucap terima kasih kerana daripada kajian yang kita dah buat nampak minat anak muda untuk keluar mengundi cukup tinggi. Ya, itu satu petanda yang cukup baik. Lagipun dalam undang-undang yang sudah ada sekarang pun semua mereka yang berusia 18 tahun secara automatik nama mereka sudah ada dalam daftar pemilih. 19 hari bulan keluar saja beramai-ramai untuk mengundi. Ini satu daripada tugas dan tanggungjawab. Tetapi mungkin yang saudara tanya tadi ialah kami nak pergi mengundi tapi adakah parti-parti yang sekarang ini menawarkan diri untuk membentuk kerajaan ini akan melaksanakan? Saya nak katakan janji mesti ditunai. Maknanya kalau kita menyebutkan, dan ini telah pun kita sebutkan dalam ucapan saya, antara tunjang-tunjang untuk mewujudkan kerajaan yang bersih. Malahan PN BEST itu antara lain lah, BEST ialah bersih dan stabil. Itu kita punya tunjang kita. Kita nak tentukan supaya kerajaan yang kita bentuk mesti kerajaan yang bersih. Tidak melakukan rasuah, salah guna kuasa. Saudara juga tahu saya adalah orang antaralah penentang utama tentang kleptokrat, tentang salah guna kuasa, tentang rasuah, tentang 1MDB. Rekod parti-parti yang adalah dalam Perikatan Nasional, baik daripada Bersatu ataupun PAS ataupun gerakan terbukti tidak ada terpalit dengan kes rasuah. Sebab itu kita berani angkat sumpah. Pada hari kita menamakan calon dengan mulakan wallahi wabillahi watallahi. Kalau kita ni orang Islam dengan mulanya begitu, ini satu sumpah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh kita mungkir janji, mesti kita tunaikan. Dan dalam itu perakuan yang menyatakan tak akan melakukan sesuatu yang melanggar Akta Pencegahan Rasuah Malaysia. Ya, dan saya nak sebutkan kini kalau ada petanda-petanda mereka terpalit dan dikata dikaitkan dengan kes rasuah, parti tidak rasa ragu untuk bertindak terhadap mereka. Supaya sepanjang masa kita berada dalam keadaan yang terkawal dan tidak melakukan hal-hal yang dilakukan oleh pihak lain. Dari tadi mungkin bunyi macam dah bosan lah. Semua parti politik boleh naik janji itu, janji ini. Kami baru naik itu kita tak janji, kita buat. Dan kalau kita terpilih pada pilihan raya 19 bulan ini, insya-Allah jadi kerajaan, kita nak buktikan kita boleh tunaikan apa yang kita sebutkan tadi. Tadbir urus yang bersih, good governance. Jangan ada penyelewengan, salah guna kuasa, tak ikut apa yang telah tetap. Ya, ini mesti ada orang kata macam ombudsman, ada yang akan memantau supaya segala urusan-urusan pentadbiran kerajaan itu berjalan dengan baik dan tidak ada diganggu oleh perbuatan-perbuatan kemungkaran, salah laku dan sebagainya. Pihak di sana dia berjanji, tapi dia tak tunai. Bukan saja tak tunai, tapi melakukan amalan-amalan kemungkaran. Rasuah, siapa tak tahu? Barisan Nasional UMNO. Sampai wujud kluster mahkamah. Sampai hari ini tak selesai dibicarakan, turun naik mahkamah. Terbukti bahawa mereka boleh janji. Agak luar biasa pada hari pilihan raya itu ada yang angkat sumpah. Juga untuk nak mencegah rasuah. Tapi yang angkat sumpah orang yang berasuah. Boleh percaya ke begitu? Di sebelah pihak Pakatan Harapan pun begitu juga. Kita berada di situ waktu itu, tapi kita dapati bahawa ada pelakuan kes-kes yang berlaku di Pulau Pinang. Bukan? Kita tahu sudah berlaku, dibicarakan. Sampai hari ini tak tahu apa ceritanya. Tapi nothing to do with Perikatan Nasional.
Jadi kalau saudara pegang pada apa yang saya sebutkan tadi, bermakna we will fulfill our obligation, sebab itu pilihan terbaik bagi saudara dan rakan-rakan yang lain ialah Perikatan Nasional. The best party that we can offer without any, so far, any incidents of corruption or abuse of power. Itu yang saya nak sebutkan sini. Yang lain sebelum saya segah pada Datuk Radhi ialah berkaitan dengan mikro belia. Mungkin you can explain detail. Bagaimana juga cara untuk meningkatkan gaji bagi mereka. Bukan saja dalam kejuruteraan. Issue of low salary ni seemingly it cuts across many other occasion dan profession. Dibandingkan dengan negara lain. Kalau di sini permulaan untuk jurutera berapa bayar. Tapi kalau negara lain mungkin 3-4 kali ganda bayar. Dia ada kaitan dengan soal bukan saja undang-undang. Gaji minima saya fikir tak ada benda kat sini. Takkan bayar 1,500 bagi seorang jurutera yang lulus di universiti. Mesti lebih tinggi. Persoalan berbangkit, kenapa tidak sampai ke tahap itu? Apakah dia ada kaitan dengan undang-undang? Apakah dia ada kaitan dengan soal productivity, ya. Kalau dikatakan tahap productivity pekerja ataupun profesional yang ada di sini sama taraf ataupun lebih tinggi, kenapa pula gaji yang dibayar pada mereka tak setara dengan productivity tadi? Ini satu perkara yang perlu kita halusi, dan kalau ada langkah-langkah tertentu yang mungkin boleh kita ambil dan dibincangkan dengan soal majikan, persatuan majikan dengan syarikat-syarikat swasta. Kalau dah kerajaan, apakah kerajaan boleh menerajui langkah pertama untuk meliti semula taraf gaji-gaji? Implikasinya besar. Keupayaan kerajaan. Ada tak dana dan sumber yang mencukupi untuk menampung kenaikan kadar gaji yang lebih tinggi? Ini satu-satu yang saya fikir kita akan teliti dan kaji. Tapi pada dasar, saya memang bersetuju mereka yang sudah berada dalam kedudukan seperti jurutera, sudah servis 5 tahun, tapi gaji masih rendah 2,000-2,500, sepatutnya sudah ke 6,000-8,000. Kenapa dia tak naikkan itu? Ini perkara yang perlu kita kaji dan teliti. Mungkin Datuk Radhi boleh sambung sedikit. Terima kasih. Pertama sekali berkaitan dengan pendidikan OKU tadi, seperti mana Tan Sri sebut, itu merupakan sebahagian daripada penekanan yang kita berikan. Selain daripada itu juga di bawah pendidikan, kita sebut tentang untuk meningkatkan kapasiti dan kepakaran pusat perkhidmatan pendidikan khas. Ya, ini merupakan satu perkara yang kita lihat banyak ruang untuk kita tambah baik bagi kita tawarkan perkhidmatan pemeriksaan, intervensi, pemulihan dan sebagainya. Ini early intervention untuk pendidikan khas. Kemudian juga kita letak di bawah pendidikan ini untuk menyediakan peruntukan khusus 50 juta setahun bagi pembangunan infrastruktur dan pembelajaran bagi murid berkeperluan khas. Apabila saya masuk ke kementerian, kita tidak ada satu peruntukan khusus untuk murid-murid berkeperluan khas di sekolah. Ini termasuklah pendidikan Islam. Nak baca Quran, Braille dan sebagainya, kita perlukan peralatan, maka kita sediakan peruntukan khusus. Dan insya-Allah sebelum ini kita dah fight untuk mendapatkan peruntukan khusus. Tahun ini kita dapat 45 juta, tahun sebelumnya sekitar 40 juta, dan insya-Allah kita want to put a consistent amount, at least 50 juta setahun untuk tujuan pendidikan murid-murid berkeperluan khas, khususnya dalam konteks infrastruktur. Selain daripada itu juga pada tahun ini, tahun lepas, kita mula tahun lepas, kita perkenalkan sijil untuk murid yang berkeperluan khas ini, sijil yang membolehkan majikan melihat kemampuan mereka. Kita ada assessment untuk yang boleh membaca dan sebagainya. Dia ada sijil, nanti dia keluar, dia boleh gunakan sijil itu untuk mendapat ruang dalam alam pekerjaan. Jadi banyak perkara yang kita telah buat dan banyak perkara yang kita masukkan dalam tawaran kita ini berkaitan dengan anak-anak kita berkeperluan khas dan termasuk juga orang kelainan upaya. Kerana apa yang paling penting kita ingin lihat bahawa biasanya pada waktu sekolah ni dia pergi PPKI di sekolah, program pendidikan di sekolah, tapi bila keluar sekolah dia ada gap kosong yang tak ada siapa sambut. Sebab itu kita masukkan dalam manifesto ini, keluar sistem persekolahan ada yang sambut untuk menyediakan mereka supaya dia bersedia untuk masuk alam pekerjaan. Jadi dia ada satu program berterusan, bukan sahaja habis kat sekolah, kemudian nak masuk alam pekerjaan, ada pelbagai program kita boleh laksanakan supaya
sahabat-sahabat semua dapat independen, dapat mencari pekerjaan, dapat pendapatan sendiri, dan insya-Allah dengan adanya pendekatan seperti ini kita akan lihat bahawa program pembangunan orang kelainan upaya ini di Malaysia pada masa yang akan datang, jika diberi peluang kepada Perikatan Nasional, ianya akan setanding di negara-negara yang maju yang lain. Kemudian Tan Sri, saya nak sentuh juga tentang tadi berkaitan dengan perumahan mikro. Ini antara perkara yang kita masukkan dalam manifesto. Bagaimana anak-anak muda baru keluar universiti, baru bekerja, kadang-kadang nak sewa rumah mahal, nak kena duduk ramai-ramai, kita sediakan perumahan mikro untuk mereka, stabilkan dahulu pendapatan dan juga mengambil kira kos sewa yang terlalu tinggi ini. Perumahan mikro untuk mereka yang merasakan ianya sesuai, maka dia ada option untuk sewa di rumah tersebut, dan dengan pendekatan ini tekanan terhadap bayaran sewa itu dapat kita kurangkan. Seterusnya berkaitan dengan pekerjaan atau gaji graduan kejuruteraan yang rendah tadi, yang kita kata tak setimpal dengan apa yang belajar di universiti. Ini antara perkara struktur yang jika sahabat-sahabat tengok dalam manifesto ini antara perkara struktur yang kita nak selesaikan. Sebab itu kita tahu bahawa untuk kita bergerak ke depan, tumpuan kita adalah untuk industri-industri yang berteknologi tinggi, yang membawa pendapatan tinggi kepada anak-anak kita. Kalau lihat tadi Tan Sri sebut inisiatif tabung khas 5 bilion ringgit untuk kita menarik pelaburan asing dalam konteks pelaburan berteknologi tinggi, khususnya untuk memastikan bahawa lebih banyak peluang pekerjaan berpendapatan tinggi disediakan untuk anak-anak kita oleh kerajaan. Jadi apa yang paling penting adalah jika kita lihat selama ini perkara yang dihadapi dalam konteks gaji pendapatan ini adalah perkara struktur. Kerana banyak perkara dalam ekonomi ini kita tak tumpukan kepada perkara yang bernilai tinggi. Oleh yang demikian, bila tak bernilai tinggi, nilainya tak tinggi, pendapatan pekerja juga tidak tinggi, dan jika inflasi itu meningkat dengan cepat, pendapatannya mendata, maka tekanan itu akan terasa oleh mereka yang berada dalam sektor pekerjaan. Sebab itu fokus kita, kalau lihat manifesto kita, fokus kita adalah untuk menyusun struktur ini bagi memastikan supaya pada masa yang akan datang dia ada perancangan jangka masa pendek, sederhana dan panjang, supaya kita dapat pastikan graduan-graduan kita ini mendapat gaji yang setimpal, mengambil kira keadaan semasa, khususnya dalam konteks kos sara hidup. Dan tadi yang disebut tentang apa beza antara PN dan juga parti-parti lain, seperti mana saya sebut, saya ingin tekankan di sini, ya, we have the track record. Tan Sri sebut kita ada track record. Tan Sri naik sebagai Perdana Menteri tanpa sebarang tawaran, tanpa sebarang janji, tanpa sebarang manifesto. Tetapi apabila kita lihat datangnya COVID-19, lebih 500 bilion ringgit pelbagai bentuk bantuan disediakan untuk rakyat. Jadi kita ada track record, kita tak janji pun kita buat, apatah lagi kalau benda yang kita janji, insya-Allah kita akan laksanakan dengan terbaik. Terima kasih. Terima kasih diucapkan sekali lagi kepada kedua-dua ahli panel kita, iaitu Tan Sri dan juga Datuk Doktor. Baik, minta izin tuan-tuan dan puan yang sudah bersedia, saya faham ramai di kalangan tuan-tuan dan puan nak bertanyakan soalan. Kita berehat sekejap. Sambil kita berehat tuan-tuan dan puan, kita dengarkan lagu tema untuk PN Best, lagu baru. Ya, jadi saya minta tuan-tuan dan puan untuk angkat playcard dan juga nyalakan flashlight telefon anda, boleh? Baik, kita berehat sebelum kita sambung untuk pusingan kedua town hall kita pada malam ini. Silakan menganjur. Melody. Hello, Malaysia, let's go. Hari ini kita mulakan revolusi sejagat. Kau dan aku, kita sama-sama capai sampai dapat. Bangsa merdeka sepakat, perjuangan untuk rakyat. Perikatan nasional melangkah perkasa, sedia menggalas amanah. Oh, oh, bagi semua anak muda, pilihan di tangan generasi kita. Semboyan telah berbunyi, kita tegakkan panji slogan PN Best, pilih bersih dan stabil, bukan
saat ikat perikatan kasih ketat, muafakat sejagat raya kesimpulan. Kita pegang erat, kita jaga rakyat. Juang habis keringat, juang hingga penat, juang sampai tamat, juang sampai tenang. Rasuah, pecah amanah, kaum berpecah jadi sejarah. Cuba kita tumpu dengan parti yang baru, kita undi dulu pian terbantu kerana benar. Jangan takut, jangan gentar. Misi tepat tak kesasar. Malaysia kita gegar. Oh, oh, bangkit semua anak muda, pilihan di tangan generasi kita. Semboyan telah berbunyi, kita tegakkan panji slogan. PNBest, pilih bersih dan stabil, bukan untuk diperkerja, tak gentar dipanggil. PNBest, pilih bersih dan stabil, khidmat dengan prihatin, pastikan berhasil. Hari ini kita mulakan revolusi sejagat. Kau dan aku kita sama-sama capai sampai dapat. Bangsa merdeka sepakat, perjuangan untuk rakyat. Perikatan Nasional melangkah perkasa, sedia menggalas amanah. Oh, oh, bangkit semua anak muda, pilihan di tangan generasi kita. Semboyan telah berbunyi, kita tegakkan panji slogan. PNBest, pilih bersih dan stabil, bukan untuk diperkerja, tak gentar dipanggil. PNBest, pilih bersih dan stabil, khidmat dengan prihatin, pastikan berhasil. PNBest, pilih bersih dan stabil, bukan untuk diperkerja, tak gentar dipanggil. PNBest, pilih bersih dan stabil, khidmat dengan prihatin, pastikan berhasil. Perikatan! 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 Bersih, stabil, bersih, stabil, bersih, stabil. Berikan tepukan gemuruh ke semuanya, come on. Lagu dia memang target anak muda. Sebab tu kita tengok tadi Datuk Doktor nyalakan laju sikit. Bila tepat Abah dia steady. Gurau apa? Okey, baik. Tuan-tuan dan puan, ya, kita teruskan kepada pusingan yang kedua untuk town hall kita boleh. Tapi minta maaf tuan-tuan dan puan, saya nampak gayanya tak boleh buka banyak sangat soalan. Mungkin maksimum 3. Saya alukan ya sebelah kiri saya baju merah, angkat tangan terlebih awal. Ya, sekejap ya puan ya. Tuan, nama, dari mana dan soalannya. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya adalah Faris Omar daripada Presiden Pertubuhan Profesional Melayu dan Pewaris Bangsa Perwaris. Saya sejak umur 15 tahun mengikut Tan Sri Muhyiddin Yassin dan tidak sehingga kali ini saya tidak ada sekelumit pun kesangsian terhadap beliau. Tidak ada sekelumit pun. Walau sebesar kuman pun tidak ada kesangsian terhadap beliau. Dan sesungguhnya sekiranya pemimpin-pemimpin pakatan lain nyatakan mereka boleh membawa pembaharuan, tapi hero yang kita nantikan, yang kita angkatkan ini adalah hero kesatuan rakyat Malaysia. Dan itulah yang Malaysia perlukan sekarang ini. Baik, silakan tuan soalannya. Soalannya Tan Sri, ada satu perkara yang belum dibincangkan dalam manifesto Perikatan Nasional. Yang pertamanya ialah tentang Hartal Doktor 2.0 yang menuntut agar doktor-doktor kontrak ini mendapat jawatan tetap dalam kerajaan Malaysia. Sasaran kerajaan Malaysia adalah untuk mencapai 18,000 orang pakar doktor pada tahun 2025. Kita juga lihat Tan Sri adalah satu-satunya ikon kepimpinan yang menjaga first liners waktu pandemik COVID-19. Mungkin ini masanya untuk buktikan kepada para doktor untuk memastikan mereka mendapat jawatan tetap selepas ini. Kerana mereka adalah satu-satunya fasa yang pertama yang menghadapi apa yang Tan Sri gelar sebagai musuh yang tidak nampak, invisible enemy. Bagilah mereka peluang, Tan Sri.
Yang Seterusnya, keduanya Tuan. Ya, teruskan. adalah Tan Sri juga menyebut bahawa negara Malaysia adalah negara yang dikategorikan sebagai negara yang menua. Dalam konteks itu Tan Sri, adakah persaraan umur 60 tahun masih lagi justifiable dalam konteks ini? Semakin ramai graduan yang keluar daripada universiti dan semakin lanjut usia orang-orang kita dan sampai hari ini umur 90 tahun lagi masih boleh berpolitik. Jadi apa pandangan Tan Sri tentang hal ini? Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Fairis. Baik, saya nak alukan kepada puan sebelah kanan, tapi sebelum tu, saya difahamkan muzik video lagu PN Best sebentar tadi akan dilancarkan sekitar minggu depan di social media, ya. Jadi boleh tengoklah mungkin di page resmi Perikatan Nasional ataupun di YouTube, ya, Perikatan Nasional. Baik, silakan puan yang berada di sebelah kanan saya, nama dan terus kepada soalan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Siti Aisyah Hassan di Bangi, ya. Saya ingin bertanya tentang sistem pendidikan Malaysia. Bagaimanakah Perikatan Nasional nanti akan memastikan bahawa sistem pendidikan kita ini akan berdaya saing bertaraf antarabangsa? Kerana kita lihat hari ini sekolah-sekolah swasta tumbuh bagaikan cendawan selepas hujan yang mengambil silibus daripada antarabangsa. Seolah-olah para ibu bapa kurang berkeyakinan dengan sistem pendidikan yang ada di Malaysia ini. Dan bagaimanakah dalam masa yang sama untuk memastikan para guru dan juga pelajar tidak tertekan kerana data kajian yang kita dapati bahawa para guru adalah antara profesion yang tertinggi menghadapi masalah kesihatan mental. Jadi bagaimanakah kita nak menaikkan taraf pendidikan kita dalam masa yang sama tidak membebankan pelajar dan juga para guru hinggalah menyebabkan masalah kesihatan mental mereka terjejas. Soalan yang kedua adalah tentang apakah kerajaan Perikatan Nasional yang boleh memanfaatkan warga emas yang berpengetahuan tinggi dan berkemahiran tinggi yang masih sihat dan segar itu terpaksa pencen dengan apabila umur persaraan 60 sedangkan mereka ini masih boleh menyumbangkan kepada negara. Apakah negara boleh manfaatkan mereka ini bagaimana tanpa kita menutup peluang pekerjaan untuk anak muda dan bagaimanakah mereka ini boleh dimanfaatkan? Itu sahaja. Terima kasih diucapkan kepada Prof. Dr. Siti Aisyah. Berikan tepukan gemuruh untuk Prof. Dr. Siti dan juga Tuan Fairis tadi. Okey, mungkin satu lagi soalan. Satu. Okey, saya raikan, minta maaf ya, dengan izin silakan cik saudari ataupun puan yang berbaju biru. Kalau boleh satu je soalan, ya, nama dan dari mana? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Adila Ramli. Dari Shah Alam tapi akan pulang ke Perak lah untuk mengundi. Okey. Tapi introduction sikit je. Okey, introduction menurut kata Hamka. Okey, Hamka dari negara seberang. Jika kita ingin membina negara, maka binalah dari wanita. Okey, jadi soalan saya mudah berkaitan fraction wanita lah. Okey, sejauh mana Perikatan Nasional mampu untuk memberi tawaran yang komprehensif kepada wanita. Bila mana saya sebut komprehensif bermaksud daripada segenap layer usia, saya muda 24 tahun baru, apa jaminan untuk saya berusia 24 tahun? Apa jaminan kepada saya sekiranya saya telah berkahwin? Apa jaminan kepada saya sekiranya saya telah mempunyai anak? Apa jaminan kepada saya sekiranya saya mungkin ada masalah dalam keluarga saya nanti diceraikan atau dan sebagainya, nauzubillah. Okey, ataupun apa jaminan kepada ibu-ibu tunggal yang ada di negara kita? Kerana itu pada saya wanita ini membina negara ini. Jadi apa jaminan Perikatan Nasional kepada wanita? Terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada saudari Nurdila. Ya, wanita menyokong ya. Okeylah, last silakan mungkin Tuan Haji, silakan nama dan soalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi salli sadri wa silli amri wa udatan min lisani yafqahu qawli. Nama saya Datuk Seri Dr. Teknologis Harun. Okey. Dengar Boleh. Okey, saya dah baca ni tapi untuk makluman saudara hadirin sekalian yang amat berhormat
Tan Sri. Terima kasih di atas sokongan terhadap buku yang saya tulis tentang transformasi PIBG tahun 2014. Berikan tepukan gemuruh, tuan-tuan dan puan, come on. Cuma soalannya, apakah kedudukan PIBG atau PIBGK ke ataupun sebagainya di kacamata Kementerian Pendidikan sekarang? Pertama. Yang kedua. Last ya, boleh ya? Last, boleh. Baik. Saya telah buat satu research masa untuk paper master saya tahun 2000 dan tak ada diguna pakai sebab di Kementerian Pendidikan tidak ada IS audit. Kita bercakap pasal internet, kelajuan internet. IS audit ni penting, ya. Bukan penaziran yang dibuat oleh audit ataupun di bahagian BPSM. Cuma kalau boleh untuk Pakatan Nasional Perikatan Nasional sorry saya pun okey tak apa, sebab kita faham. Kadang-kadang di bersatu dekat Puchong pun saya tak ada dia punya what happening actually. Baik, silakan Datuk Sri. So just want to advise, kalau boleh kita tidak ada audit ya. Semuanya di sini tidak memperkasakan audit di setiap area, termasuk mata pelajaran civic ya. Sebab tak ada civic dan tidak diauditkan dan kurangkanlah Little Napoleon di setiap tempat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikan tepukan gemuruh untuk Puan Cik Nurdila tadi dan juga Datuk Sri atas soalannya. Baik, saya serahkan. Saya mohon maaf ya tuan-tuan dan puan, saya yakin dan percaya ramai yang nak bertanyakan soalan, of course, definitely. Tapi dalam masa terhad yang kita ada ni, ya, ini saja soalan yang boleh kita terima atau ambil dan saya akan serahkan kepada kedua-dua ahli panel kita. Dipersilakan Tan Sri dan juga Datuk Doktor. Silakan. Terima kasih. Sebenarnya dalam manifesto ni banyak perkara berkenaan dengan kesihatan, termasuk penghormatan kesihatan, kedoktoran dan sebagainya. Kalau nanti saudara dapat buku ni boleh baca lah ya. Isu yang berbangkit tadi sebenarnya waktu saya jadi Perdana Menteri dan dalam pengkat pandemik COVID tu kita memerlukan banyak doktor, timbul soal ni. It was a controversial subject di mana Persatuan Doktor menuntut terutama dalam perkhidmatan awam supaya kedudukan mereka ni dijadikan sebagai doktor tetap dalam perkhidmatan. Perkara ini dah dibincang panjang lebar. Tapi keputusan itu saya kata sebahagian saja yang agak dia tawarkan tetapi tidak keseluruhannya. Jadi ia berbangkit tadi boleh kerajaan laksanakan semua ni. Ini kena kita teliti. Saya janji kita akan kaji kerana dalam manifesto ni ada dikatakan kita menubuhkan Suruhanjaya Perkhidmatan Kesihatan. Sekarang ni tak ada Suruhanjaya. Yang lain perkhidmatan awam ada, tapi khusus untuk kesihatan tak ada. Ini cadangan kita supaya Suruhanjaya Perkhidmatan Kesihatan ini ditubuhkan untuk meningkatkan kecekapan pengurusan pegawai perubatan dan juga kumpulan sokongan termasuk penjawatan doktor, kes buli dan kebajikan houseman serta isu kekurangan doktor pakar. Di mana skop bagi Suruhanjaya ini agak begitu luas dan pastinya kalau itu dapat kita bentuk, kita akan nanti minta supaya Suruhanjaya yang agaknya bebas ini meneliti secara mendalam bagaimana cadangan yang telah disebutkan tadi dan itu adalah satu perkara yang diberikan perhatian oleh ramai doktor-doktor dan pengetahuan awam yang tidak puas hati. Kenapa lain-lain pejawatan kita boleh jadi jawatan tetap tapi doktor tidak jadi pejawatan tetap. Jadi ini menjadi satu isu besar. Jadi saya berjanji bila mana Suruhanjaya ini telah pun tertubuh dalam tempoh selepas kita membentuk kerajaan, satu daripada perkara yang boleh kita beri tanggungjawab untuk meneliti ialah soal bagaimana nak menjadikan profesion kedoktoran awam ini sebagai jawatan yang tetap. Soal sama ada wajar tak orang yang sudah usia 70 tahun ni bersara. Ini dalam peruntukan sekarang ni persaan memang 60 tahun. Tapi saya setuju, saya 75 tahun. Ni. Tapi macam 65 tahun ataupun 55 tahun. Masih boleh bekerja. Masih tajam lagi pemikiran. Jadi agak kalau dari satu sudut dianggap satu kerugian kepada negara kerana mereka yang masih mampu berkhidmat tapi tak boleh berkhidmat kerana ada akta persaraan yang mesti wajibkan mereka bersara. Saya fikir ini tidak menjadi satu masalah.
untuk kita mengkaji secara lebih meluas, mengambil contoh negara-negara maju lain yang usianya sudah pun juga dilanjutkan supaya mereka ini tidak seharusnya bersara. Tapi sekarang ni ikut perundangan wajib bersara 60 tahun. Tapi kerana lanjut usia apa nama dia orang kata, lifespan sekarang ni sudah agak lebih panjang, 72 ke 73 kalau tak silap saya, maka kalau begitu berlaku, maka kemungkinankah mereka ni tidak dibesarkan awal. Tetapi ada kesan-kesan lain yang kita tahu boleh membawa perkara untuk perjawatan yang ada tu tak boleh diisi kerana mereka masih ada kat situ, bukan? Jadi jumlah kemasukan mereka perkhidmatan awam mungkin agak terhad sehingga mereka ini sudah pun bersara. Jadi ini implikasi-implikasi yang perlu kita kaji dan teliti. Seterusnya ini soal sistem pendidikan. Ini none other, kita berdua ni Menteri Pendidikan yang sudah bersara. Tapi sebelum Datuk Razif menjelaskan perkara ini, saya memang antara orang yang pertama yang nak menentukan supaya mutu kualiti pendidikan negara kita bertaraf global. It is a statement yang kita dah buat dalam kita punya education blueprint, ya, iaitu blueprint pendidikan yang saya sediakan waktu saya jadi Menteri Pendidikan. Daripada tarikh yang kita tubuh itu sampai 2025. Jadi Datuk Razif beritahu saya masih lagi dirujukkan sebagai satu cara untuk meningkatkan mutu pendidikan negara kita ke tahap global. Jadi itu satu perkara supaya anak-anak yang kita terdidik sekarang ini dapat dikatakan setanding tahap pendidikan dan ilmu yang mereka kuasai bagaimana yang ada di negara-negara maju. Antara perkara yang kita ambil kira dulu, TIMSS, PISA, ini antara benchmarking antara bangsa yang digunakan untuk mengukur setahap mana anak-anak kita sudah tercapai, baik sekolah rendah menengah ataupun di peringkat universiti sekalipun. Jadi ini sudah ada dalam blueprint kita. Jadi kalau Datuk Razif nak tambah lagi, bolehlah tambah. Terima kasih. Berkaitan saya nak tambah sedikit tadi tentang pesara tadi. Kita sedar bahawa pesara pada umur 60-an ini masih aktif, yang masih boleh buat pelbagai program. Sebab itu antara perkara yang kita tawarkan dalam tawaran kita ini adalah untuk menyediakan program serta latihan bersesuaian kepada pesara yang ingin melibatkan diri dalam aktiviti ekonomi maupun aktiviti sukarelawan. Dia still masih aktif, masih boleh menyumbang. Ada latihan-latihan, program latihan yang kita boleh buat transisi untuk usahawan ini, untuk pesara ini menyertai bidang kesewanan, bidang ekonomi ataupun bidang-bidang lain yang bersesuaian. Kerana itulah keadaan yang kita sedar berlaku pada hari ini. Selain daripada itu juga, tadi disebut banyak tentang pendidikan. Kalau tengok dalam manifesto ini, pendidikan antara perkara yang kita sentuh panjang lebar. Banyak perkara yang kita sentuh tentang pendidikan. Dan apa yang paling penting adalah apabila kita bercakap tentang pendidikan, kita ingin melahirkan anak-anak kita ini yang bila keluar daripada sistem pendidikan kita, mampu bersaing dengan siapa sahaja. Sebab itu dalam konteks ini, pertama sekali dia ada beberapa komponen. Pertama sekali, komponen pembelajaran itu sendiri. Apakah pendekatan pembelajaran ada pada hari ini telah optimum? Jadi sepanjang tempoh saya 2,5 tahun di Kementerian Pendidikan, banyak penambahbaikan yang kita telah buat dalam konteks pembelajaran dan juga pentaksiran bagi memastikan anak-anak kita ini yang berpotensi dalam pelbagai bidang dapat kita lonjakkan potensi mereka. Pada masa yang sama juga kita mengambil kira pelbagai cabaran yang dihadapi oleh guru-guru. Dalam konteks ini kita tahu sewaktu datangnya pandemik COVID-19, bila nak buat PDPR sebagai contoh, guru-guru kita tidak pernah dilatih. Namun begitu mulai daripada situ kita telah mula melatih guru-guru kita dalam konteks pendigitalan pendidikan ini mendapat akses kepada pelbagai bentuk latihan bagi menyediakan mereka supaya ianya bukan sahaja dalam konteks pengajaran tetapi juga membantu meningkatkan kecekapan guru-guru dan juga kecekapan proses bagi memastikan proses ini dapat memberi satu impak yang cukup baik kepada guru-guru. Sebab itu salah satu tawaran dalam manifesto ini untuk kita tingkatkan kecekapan the whole process
dalam konteks pengajaran, pembelajaran melalui pendigitalan. Salah satu tawaran kita adalah komputer riba untuk semua guru bagi memudahkan tugasan pengajaran dan pembelajaran. Semua guru kita akan disedia dengan komputer riba. Sebab apa? Dengan teknologi digital ni banyak perkara-perkara yang kita boleh mudahkan. Kalau kita buat dulu manually satu persatu dan sebagainya mengambil masa, kita bentuk satu sistem yang menyeluruh bagi memudahkan guru-guru dan pada masa yang sama kita sediakan peranti untuk guru-guru. Ini for the first time in history, guru-guru akan disediakan dengan komputer riba bagi memudahkan pengajaran dan pembelajaran mereka. Kita bergerak ke arah satu sistem yang lebih cekap dan di mana kecekapan hubungan internet di sekolah juga akan kita tingkatkan. Sebelum ni di sekolah ni 3 tempat je ada internet. Dalam bilik guru, di pejabat dan juga di pusat sumber. Dalam tawaran kita ini, kalau kita menang membentuk kerajaan, kita akan sambung seluruh kawasan sekolah, seluruh bilik darjah dengan internet berkelajuan tinggi. Itu komitmen kita untuk membuat satu perubahan besar kepada sistem pendidikan negara. Kemudian ada yang menyentuh tentang perkara berkaitan tentang PIBG. Ini antara perkara yang kita lihat, kita tekankan, kita sentiasa berhubung rapat dan kita sentiasa memandang tinggi sumbangan PIBG dalam konteks pembangunan pendidikan dalam Malaysia ini. Kita juga sedang melihat akta pendidikan, terutamanya peraturan berkaitan dengan PIBG. PIBG ramai datang pada kita, nak kutip dana tak boleh dan sebagainya. Kerana apa? Kerana peraturan ini berkaitan dengan akta dan kita sedang melihat keseluruhan peraturan PIBG ini untuk membantu kita tingkatkan kecekapan dalam konteks peningkatan untuk mereka mendapat dana dan sebagainya, peningkatan peluang-peluang untuk mereka mendapat dana daripada pelbagai sudut. Ramai yang datang, ada banyak kekangan nak dapat dana kerana peraturan itu, peraturan ini. Pada masa yang sama juga kita telah siapkan satu modul untuk kita buat proper latihan bagi PIBG di seluruh negara. Jadi bila dipegang jawatan, dia tahu apakah ruang lingkup tugasnya, apakah perkara yang boleh dilaksanakan, apakah bantuan yang boleh diberikan oleh pihak sekolah dalam menguruskan PIBG itu sendiri. Kemudian satu lagi topik tadi Tan Sri saya jelaskan, ada suatu soalan berkaitan dengan peranan wanita. Jadi kalau kita lihat ini merupakan antara komponen paling besar dalam manifesto kita, iaitu mengoptimumkan potensi wanita. Banyak tawaran ini tunjang nombor 8. Banyak tawaran di bawah tunjang nombor 8 ini tentang mengoptimumkan potensi wanita ini dalam pelbagai sudut. Tak kiralah siapa mereka, mereka merupakan salah satu komponen utama dalam negara. Sebab itu, dalam konteks penyediaan tawaran ini, kita ambil kira semua segmen wanita ini bagi memastikan segala perkara yang kita ingin laksanakan ini akan dapat memberi impak yang cukup baik kepada komponen terbesar dalam masyarakat kita. Terima kasih, Sam. Baik, sekali lagi. Last Silakan, Tan Sri, silakan. Ini ada sebutkan soal apa tawaran PN berkenaan dengan apa warga tua yang masih berkemampuan untuk bekerja. Saya fikir ini bukan satu perkara yang agak baru. Di banyak negara-negara maju, mereka masih menggunakan kemahiran dan kepakaran yang ada di kalangan warga mas. Ya, jadi kalau begitu mungkin perlu dijadikan sebagai satu dasar. Sekarang ini tidak jadikan dasar. Bolehkah mereka yang sudah pun besar tapi masih sihat, ada kemahiran baik di dalam bidang profession mereka, dalam bidang akademia dan sebagainya itu, mereka ini boleh di re-employ. Ya, tapi kalau re-employ, kita kena lihat daripada soal apa peraturan kerajaan, perkhidmatan awam ataupun swasta di sini sudut apa Employment Act dan sebagainya. Itu mungkin ada perlu pindaan-pindaan tertentu dibuat untuk membolehkan kita menampung tenaga-tenaga yang sudah berusia, warga mas tapi ada kemahiran. Dan selepas diberikan orang kata medical check-up, masih dia mampu bekerja. Di negara-negara maju ini sudah jadi satu amalan yang dibolehkan. Dan mungkin Malaysia akan sampai ke situ. Tapi ini memerlukan kita membuat kajian yang cukup mendalam. Terima kasih.